Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya sangat berbesar hati kerana seorang pempengaruh dan juga seorang cendekiawan, pensyarah yang viral di media sosial khususnya TikTok berbesar hati untuk menjayakan program ataupun segmen Wawan Sabda Bahasa yang dibawakan khas oleh majalah Dewan Bahasa, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, dan individu ataupun figura yang tidak asing lagi ialah Profesor Dr. Solehah Yaakob yang merupakan seorang pensyarah di Jabatan Bahasa Arab dan Kesusasteraan Arab Universiti Islam Antarabangsa UIA. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Itulah bila kali pertama mendekati ataupun menyatakan hasrat untuk menemu ramah Prof ni. Saya rasa, Prof ni ada masa ke tak ni kan? Sebab saya tengok dengan jadual mengajar, buat presentation ataupun buat pembentangan, saya rasa agak penuh. Jadi mewakili pihak DBP dan juga majalah Dewan Bahasa, saya ucapkan ribuan terima kasih Prof kerana sudi menjayakan program ataupun temu ramah bersama majalah Dewan Bahasa. Prof, ramai yang tak kenal siapa Prof ni. Mungkin ceritakan sedikit latar belakang Prof, berasal dari mana, menetap di mana dan sebagainya. Okey, terima kasih Rosli terhadap soalan tu. Saya Profesor Dr. Solehah binti Haji Yaakob. Saya berasal daripada Pasir Mas, Kelantan. Dan saya mempunyai 5 orang adik-beradik dan saya anak yang sulung. Okey. Kami berasal daripada Pasir Mas dan bersekolah di sekolah rendah di Pasir Mas lah, sekolah rendah kebangsaan di Pasir Mas, dan kemudian saya meneruskan di sekolah menengah Arab Pasir Mas untuk waktu yang sekejap saja, dalam setahun dua, sebab ayah saya diarahkan untuk berpindah ke Kuala Lumpur. Ayah saya seorang pensyarah bahagian fiqh dan usul fiqh. Ya, dia mengajar di Akademi Islam, jadi mereka terpaksa Akademi Islam terpaksa pindah ke Kuala Lumpur, jadi ayah saya ikut juga. Dia daripada Yayasan Islam Kelantan di Lampuri. Jadi ketika mengikuti itu, dia menghantar saya di Sekolah Agama Menengah Tinggi Syamuddin, Kelang. Sehinggalah saya dapat menghabiskan sampai ke tingkatan 5. Untuk pengetahuan Rosli, ya, semasa bersekolah, sama ada di Sekolah Menengah Arab Pasir Mas ataupun Sekolah Kebangsaan tu tadi, saya jenis yang ke depan. Saya jenis yang ke depan. Untuk saya masih ingat lagi, ya, saya pendekkan cerita, di Sekolah Menengah Hishamuddin ini, saya menjadi wakil sekolah. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap semester lah kiranya, untuk wakil sekolah ke pertandingan syarah bahasa Arab. Jadi setiap kali bertanding tu, dan peringkat negeri ni kiranya 3 kali lah tak silap saya. Saya memang pegang lah award tu. Juara lah. Memang jadi johan. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi Prof, kalau orang dengar nama Solehah lah kiranya, gentar ni pemenang juara bertahan. Jadi kita bertanding tu, kita lawanlah dengan Kolej Islam semua yang tu, dengan Ma'had Kajang ke, kita memang tu. Kemudian saya hampir bertanding di peringkat kebangsaan untuk Ma'al Hijrah. Tapi disebabkan sekolah saya adalah sekolah bawah negeri, maka mereka tak jadi bagi kita bertanding. Masa tu saya sungguh sedih. Sebab saya tahu kalau saya pergi, insya-Allah saya boleh menang rasanya. Betul. Tapi tak apa. Apa-apa yang Allah jadikan tu ada ujian. Lepas tu Allah bagi. Bila kita belajar di universiti pula, kita macam aktif. Aktif dalam persatuan, dan saya masih ingat lagi, saya rasalah masa ketika bila kita masuk universiti di matrik lah, ya, saya banyak belajar macam mana manajemen untuk student society, pengurusan pelajar. Maksudnya di sini kita aktif. Prof, selepas mendapatkan pengajian peringkat menengah di Kuala Lumpur juga sebenarnya, jadi Prof melanjutkan pengajaran bidang apa sebenarnya untuk peringkat
ijazah ataupun foundation matrikulasi, dan bagaimana pula dengan peringkat master ataupun sarjana dan juga PhD ataupun kedoktoran? Boleh ceritakan? Okey, sesudah habis di peringkat menengah tadi, kita dapat SPM kan kita masuk ke Universiti Islam Antarabangsa. Di masa itu kami mula di Subang Jaya. Universiti Islam Antarabangsa Subang Jaya. Kemudian pindah ke Lembah Pantai. Masa time saya tu, time perpindahan buat Universiti Islam baru masa tu. Jadi bila masuk ke situ, kita belajarlah. Saya masuk masa tu ialah dalam bidang ilmu wahyu. Ilmu wahyu, dalam ilmu wahyu tu dah ada bahasa Arab. Jadi saya ambil pengkhususan itu. Jadi semasa di college, di matrikulasi, dipanggil Matriculation Center, banyak kita belajar. Kita belajar sebagai seorang menjadi student leader. Kita belajar macam mana untuk handle ataupun menyelesaikan masalah-masalah pelajar. Makna student society itu memang itu saya tidak sentiasa saya ikuti. Lepas itu bila kita ke matrik, kita masuk ke main camp di PJ. Main campnya di PJ. Section 14. Section 14. Jadi di situ kita dah mula bergaul dengan orang asing. Di situ. Tapi kena ingat, Universiti Islam ini dia kena pandai handle anda punya CGPA. Okey. Jadi saya mendapat daripada maklumat daripada siswa-siswi yang di sini kan. Kita kena, kalau anda ingin jaga CGPA, dia mesti mula daripada tahun pertama lagi. Jadi saya bila bermula tu, kita kan aktif. Jadi kita jaga CGPA daripada situ, dia akan selamat. Sebab kalau dah tahun 2 atau tahun 3, anda ingin menjaga CGPA, dia susah nak naik. Sebab subjek dah banyak. Betul. Nampak tak? Jadi kami ingat lagi, semasa di PJ itu, kami punya A bukannya 80. Bukan 75, 90. Tinggi tu. Tinggi. Itu yang ramai student tak setuju. Masa tu Profesor Abdul Hamid Ahmad Sulaiman, dia yang kata kena buat tinggikan, dia kata. Jadi student yang ada di universiti pada waktu itu agak tertekan tau. Kita ni yang baru dengar macam mana nak handle, nak tahu tu supaya kita punya CGPA itu bagus. Ya. Jadi saya pun juga berpesan, tapi saya sudah kurang. Sudah pandai membezakan, membahagikan mana yang prioriti dan mana yang tidak. Betul. Jadi di matrik itu aktifnya betul. Di situ banyak belajar berhubung dengan pegawai apa semua. Sampai ke hari ini mereka ingat saya. Saya ingat lagi bagaimana cara nak tulis surat. Tulis surat macam mana nak berhadapan dengan pegawai yang rankingnya macam mana ingin bersahabat dengan orang, dengan kani-kani yang biasa. Kita diajar begitu. Jadi kita daripada asas lagi lah, saya ni product of IUM. Dan akhirnya menjadi seorang pensyarah di sini. UIA juga. Di UIA. Kemudian saya menghabiskan, bila habis BA, saya terus master. Setengah orang ni buat kat luar negara. Saya kata, saya tak nak buang masa. Kan kena minta visa lah, itulah ini kan. Mengambil masa. Jadi saya terus buat master. Sambil tu kita minta assistant lecturer. RA. Assistant lecturer. Dulu panggil assistant lecturer. Dulu sekarang RA kan. Betul. Jadi rupanya assistant lecturer tu you akan dipromote kepada lecturer bila you habis master. Masa tu kita tak tahu apa-apa. Just orang kata apply je. Cukup syarat, cukup syarat, apply je kan. Tak ada dah fikir nak pergi kerja tempat lain, tak ada. Sebab dia merupakan, universiti ni merupakan daging darah saya. Dah daging kita kan. Jadi kita pun malah lah kat universiti lain jadi pelik tau. Lepas tu terus dia belajar, buatlah master. Buat master kan kita nak di universiti, di masa BA tak ada tesis. Di master sahaja ada tesis di UIA ni. Jadi first time lah nak menulis gini-gini. Kita memang menulis dah dalam periksa kan, nak jawab periksa. Tapi dia kena tulis dalam bahasa Arab. Tesis berbeza. Berbeza.
tulis saya punya itu kena bahasa Arab. Jadi menulislah kita, baikilah itu ini, buat je lah. Naik, atas, turun, bawah, biasalah tu. Habis. Alhamdulillah. Prof, tajuk tesis apa agaknya? Atau bidang apa? Saya untuk master adalah Arabic Language as Second Language. Aha. Tetapi itu ringan sebenarnya topik tu. Ringan. Very light tu sebenarnya. Tapi tesis PhD saya berat. Ya. Tajuknya adalah tajuknya The Philosophy of Arabic Grammar. Tapi dalam bahasa Arab itu namanya ialah Nazaratul Amil fi Nahw al-Arabi Dirasah Tahliliyah wa Naqdiyah. Saya kritik. Aha, okey. Itu sebenarnya dia bermula tu. Saya kritik bahasa orang. Dan kita ni, Prof ni bukan orang cakap mother tongue kita, bahasa... Bukan, saya tak pernah belajar luar negara. Saya belajar, saya adalah produk IUM, saya tidak pernah belajar luar negara, sama ada negara barat atau negara Arab. UAE masa tu Prof Kamal memang Solehah kena pergi. Okey, nak pergi. Tapi tak pergi, tak tahu kenapa. Usaha kita juga kan. Tak pergi kan. Kalau masa dalam interview tu, kena pergi Solehah, masa dirasah fil kharij. Kama yuram, kama jami'ah turid. Sebagaimana yang universiti nak. Tapi tak pergi-pergi. Jadi kan. Sebab kenapa macam tu? Sebab bila dah dia tak ada ruang tu. Terus je sambung. Orang lain pergi juga kan. Tunggu relax lah dulu salah. Tak apalah, saya nak meneruskan. Jadi tesis saya tu, saya kritik nahwu Arab. Bukan senang tu. Ya, jadi bila kritik semua orang kata, kau jangan buatlah tajuk ni gini. Lecture saya punya supervisor daripada Libya. Jadi memang dia punya bahasa ibunda dia bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi profesor sebenarnya dah ada supervisor lain. Saya tak puas hati. Saya kata tak boleh, saya nak ni lain-lain. Lepas tu saya ada satu sikap, saya nak sesuatu yang perfect tau. Yep. Sebab saya kata benda ni saya nak cari makan panjang lagi depan. Betul. Jadi saya nak dapat info yang betul. Jadi Prof sebenarnya Prof dah nampak Prof akan berada di mana dalam tempoh 5, 10, 20 tahun rasanya. Mungkin. Saya pada waktu itu saya rasa saya ada benda besar ni saya kena buat lepas ni. Tapi saya tak tahu, saya tak pergi luar negara. Ya. Saya pun tak tahu kenapa apa benda ni. Tapi saya terus juga. Ya. Kemudian datanglah profesor ni. Profesor datang daripada Libya. Dihantar oleh Muammar Gaddafi. Oh, okey. Dia memang ada dekat universiti, dia hantar ke UAE dalam 5 tahun sekali, 3 tahun sekali. Tapi yang dihantar sebelum ni adalah dalam bidang literature. Bukan bidang bahasa. Bukan bidang pemikiran nahwu. Tapi time saya tu Muammar Gaddafi Libya tu hantar pemikiran nahwu. Ya. Jadi saya ni macam orang untuk disorongkan bantal. Sebab Rosli, kalau you pergi luar negara, you nak buat tesis PhD kat negara orang, dia tak akan bagi topik yang macam mana? High level. Betul. Dia akan bagi, sebab you ajam, you bukan Arab. Sama ada negara barat atau negara Arab, kita tahu dia punya treatment. Dia tak akan bagi tajuk yang boleh you baca overall of the world. Beyond. Dia tak akan bagi. Sebab kalau you bagi, dia akan bangsa itu, orang itu akan menaikkan bangsa dia. Betul. Dan itu. Pengiktirafan lagi tinggi. Ya, jadi dia nak cuba mengelakkan begitu. Dia nak bagi PhD. Tapi setakat tu je lah. Itu yang saya tahu. Not beyond than that. Okay. Dia tahu. Jadi you kena saya dah bincang ramai dah dengan profesor dulu. Kan saya suka berbincang, berhujah dengan profesor yang dah berumur ni. Jadi kata Solehah, kalau nak pilih topik yang betul-betul hebat, dia kata, kau pilih topik ni. Topik apa? Topik ni bagilah topik, beberapa topik. Saya kata, okey, saya minat Chomsky. Mana Chomsky, Sibawayh, dia punya tu gabungan semua tu. Topik PhD saya ialah Rosli daripada Ali bin Abi Talib, zaman Ali bin pemikiran nahwu itu daripada zaman Ali bin Abi Talib hingga zaman Chomsky. Ali bin Abi Talib kurun yang maknanya kurun yang kedua hijrah. Betul. Kurun kedua hijrah bersamaan dengan 2 dan 8.
Dia naik 6. Dia naik 6 tangga. Jadi 8 AD. 8 AD. Chomsky 1950-an. Dia famous dengan buku-buku dia, Synthetic Structures, dia punya apa? Kajian binding theory semua tu. 1955, 52 hingga ke 1980-an. Jadi itu kajian saya. You ambil daripada situ tu, kan panjang tu. Jarak panjang. Tapi tesis saya pendek je. Maksudnya apa tu, Rosli? Maksudnya, you betul-betul ambil dia punya jus. Ya, betul. You bukan nakal, you bukan tulis balik. Tulis balik tu, bukan. Saya memang ambil jus tu. Memang di sinilah tepatnya. Sampaikan buku Chomsky tu, government binding tu. Government binding ni adalah teori linguistik yang dicerita pasal dalam kepala. Terusli. Itu dah pasal dan level dia lain dulu, Prof. Ya, lepas tu kat Malaysia tak ada rujukan. Tak ada siapa lah saya nak rujuk ni. Adalah saya rujuk dekat ada satu tempat tu saya kontak. Dia pun tahu macam tu je. Secara dasar, face-to-face je. Yeah. Kemudian saya pun, tak apalah. Saya kontak beberapa profesor yang Orientalis. Saya pernah kontak MJ Carter. Dekat Norway. Kemudian dia balas email saya. Dia kata, I'm leaving for, dia kata, move to Melbourne. So, saya kontak dekat Melbourne. Saya kontak Conrad dekat Jerman. Dan negara Arab tu tak cakap lah. Kita kontak je lah. Walaupun kita baru. Masih lagi macam very junior, you know. Kemudian, sebab tak ada orang boleh supervise topik tu. Masa sebelum profesor daripada Libya tu datang. Kemudian, kita nak start tu, kita dah dapat info tu clear semua. Saya ingat lagi, Rosli, saya baca buku Government Binding tu. Bersungguhnya saya baca. Dekat universiti ni ada. Dekat UIA ni ada. Bukunya? Ada. Dalam 2 kopis. 2 kopis. Saya kata, ada lah kat universiti ni. Kat UIA ni. Jadi saya tak perlu berurusan dengan kat luar kan. Saya pinjam satu. Dan saya baca 2 helai. Daripada pukul 8 pagi sampailah maghrib. 2 helai saya dapat. Mungkin ilmunya terlalu tinggi atau pemahaman Prof masa ketika itu bagaimana sebenarnya? Pemahaman kita masih lagi peringkat junior kan. Tapi ada something yang dia cerita tentang the binding theory on the concept of linguistic tu. Benda tu hanya ada dalam kepala. Dia very semantically tau. You nampak tak kajian tu? Jadi saya tak perasan saya baca. Kita berhenti aja nak solat. Nak solat lepas tu nak makan. Tengok tu. Di sinilah. Nak pergi tandas kat bawah. Lepas tu solat. Lepas tu makan kita dah ready dah. Saya selalu beli awal. Pagi sebab saya tak nak jumpa orang. Nanti jumpa orang kan, kau pergi nak cakap pula kan. Dia mengganggu. Mengganggu. Jadi saya beli nasi lemak lah, roti lah, banyak dah di sini. Kan macam dapur je kat sini kan. Jadi kan, saya ingat lagi saya baca tu. Sampai hari ni kalau pergi library tu, ada saya tulis. Itu buku saya yang pinjam. Masih ada lagi ya. Okey, librarian kena trace ni. Prof je tulisan. Saya cakap dengan anak murid, pergilah cari buku Government Binding Theory by Chomsky, Noam Chomsky. Saya ada tulis tu, itulah buku yang saya pegang. 2 helai tu memang daripada pukul 8 pagi sampai pukul tu, sampai ke husband saya call. You kat mana ni? Dah pukul apa dah? Ya Allah, I ingatkan pukul 9, masih dah pukul 10 malam. Kat sinilah Rosli. Bro, maknanya dua muka surat tu berulang-ulang untuk difahamkan. Saya ulang. Dia tak boleh move kalau you tak faham yang first tu. Sebab level dia berlainan ya? Berlainan. Sebab saya kaji kitab Arab. Ini semua kitab-kitab ni saya guna untuk PhD ni. Jadi, bila saya kaji Chaucer Bawih, Jurjani, saya kaji Ibn Faris, saya baca kitab-kitab yang madar, saya ngajar buku yang diajar di negara dunia Arab yang klasik tu dekat sini. Jadi bila saya kaji tu, cara pembacaan saya terhadap Government Binding by Chomsky tu adalah hasil rentetan daripada pemahaman konsep Amir yang terdapat dalam Sibawih. Saya kata dia ni
Chomsky ni mesti tahu bahasa semetik yang lain. Kalau dia tak tahu bahasa Arab, dia mesti tahu Ibrani. Ya. Maknanya bidang yang buku yang ditulis tu mengambil intipati dan kajian serta tulisan daripada buku-buku ataupun pemikiran linguistik yang sebelum ini. Yes, Chomsky ni dia yang menarik tentang Chomsky ialah dia memegang bahawasanya language itu bukan daripada behavioral. Bukan daripada tabiat. Tingkah laku. Dia tidak seperti di Saussure, dia tidak seperti yang lain-lain tu daripada Jerman apa semua. Dia datang dalam membawa kaedah linguistik itu mesti daripada thought. Pemikiran. Dan ini yang dibawa oleh ulama-ulama Arab silam. Ulama-ulama beragama Islam. Ya. Sebab itu Ibn Khaldun, Sibawih, Jurjani, Ibn Faris dan ramai lagi, dia orang mengatakan bahawasanya language itu, sebab itu kita dapat membezakan Adam AS dengan makhluk sebelum itu. Ya. Dia bermula daripada pemahaman konsep intelektual tu. Ya, betul. Linguistik tu. Tu yang saya boleh bercakap dalam video tu. Saya confident lah. Saya tak tahu kenapa orang lain tak tahu kan. Jadi, saya bercakap dalam video tu, beza dalam surah Al-Baqarah tu. Ya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maksudnya di situ perkataan Hamzah dan kita dia tahu dalam setiap Quran tu dia ada setiap huruf tu ada makna. Betul. Kalau you kata hal taj'alu dah lepas. Kalau you kata ataj'alu sekarang. Lepas tu Allah Taala kata ini a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian dia kata ini ja'ilun pula. Aku ni sekarang tengah menjadikan. Jadi kaedah nahwu tu dalam konsep isim fa'il, fa'il mudhari' itu sama. Itu bab tu saya mengajar. Jadi bila kita baca tu, kita nak highlightkan tentang ada makhluk lain sebelum Adam yang tidak lengkap pemikirannya, back kepada cerita yang kajian saya tu lah. Yang baca binding government binding theory tu, buku tu 2 helai. Kalaulah Rusli tengok buku tu penuh dengan kiraan maths tau. Betul. X, kuasa 2. Sebenarnya dia mewakili pemahaman maths tu kepada linguistik. Memang bukan mudah. Tu yang saya baca tu sampai hanya 2 helai selama sehari tu. Kemudian dengan Arab ni tak ada masalah. Kita dah strong buat tu. Dah asasnya dah kukuh. Dah kukuh. Jadi bila nak kaitkan tu, maksudnya Chomsky ini melihat kepada philosophical. Dan bila you menyentuh tentang philosophical, maksudnya benda tu broad tau. Besar. Benda tu besar dan you boleh pergi jauh. Kalau you base kepada behaviorist, very narrow down dan terhad. Sebab tu dia orang tak boleh nak kembangkan idea. Ya, betul. Nampak saya setuju. Sebab itu bidang saya falsafah. Bidang falsafah nahwu Arab. Bila you pergi kepada falsafah, you tak akan berhenti. Sebab jiwa you tak boleh berhenti. Dia akan ada sesuatu yang baru lepas ni. Jadi bila tesis saya tu berhenti, Chomsky dengan Sibawih macam ni semua. Lepas tu berhenti tu, saya nak mencari lagi. Dalam masa cerita pasal Chomsky tu ada sebut Greek. Saya bila Greek, saya baca catatan daripada Universiti Cambridge, Oxford. Dekat sini belakang sekarang dah semudah. Dah ada online semua kan. Kita baca semua tu. Ni artikel ni cerita pasal yang kita ni. So how to develop your understanding to get a new theory. Jadi saya bermula daripada situ and then I try to write. And my first article published. Di mana tu, Prof? Leiden University. Leiden. Saya dah pergi. Saya jumpa koleksi surat-surat kerajaan Melayu lama. Saya melihat sebuah buku bahasa Nusantara yang telah pupus, yang tidak ada lagi bahasa tu. Ada satu buku. Saya cakap, this is amazing. Dan saya jumpa seorang pensyarah dan juga pengkaji berketurunan Perancis, boleh bercakap dalam 7 bahasa termasuk bahasa Melayu Indonesia. Tapi dia kata dia dah lupa. Tapi saya rasa kami masuk perpustakaan tersebut dengan kebenaran khas. Sebab mereka tidak allow orang yang biasa untuk meninjau ataupun melihat
koleksi tersebut. Dan saya yakin apa kalau di Leiden University, maknanya kualiti penulisan Prof tu bukan calang-calang lah, Prof. Ya, lepas Leiden, you tahu tak, Rosli, you tak pernah belajar luar negara. You hanya pergi luar negara. Masa tu saya tidak lagi terima award, saya tidak lagi bentang paper. Tidak dapat lagi pengiktirafan belum seperti lagi sekarang. Saya peringkat permulaan. Permulaan, jadi bila you pertama kali publish dekat overseas, lepas tu masa kan dia ada ranking kan. Saya pun baru belajar masa ada ranking, best kan. Jadi kan saya makin menulis. Prof, maksudnya itu adalah titik tolak kepada apa yang evolusi kerjaya Prof sebenarnya. Yes, itu sebenarnya. Leiden, kemudian saya sebenarnya tesis saya tulis dalam bahasa Arab. Jadi bila you dah lama menulis bahasa Arab, you nak menulis dalam bahasa Inggeris. Sebab bila menulis bahasa Inggeris, you punya market luas. Betul. Jadi saya menulis yang Leiden tu in English. Pula. Saya enjoy sebenarnya nulis in English. Jadi dia banyak seolah-olah saya bercakap dengan bangsa itu. Ya, itu. Betul. Saya menulis. Jadi bila saya menulis tu in English, diorang terima semua. Lepas tu saya tulis lagi in English juga. Publish dekat Melbourne. Okey, sebelum tu saya ada kontak MJ Carter yang saya sebut kata. Saya kata, Professor MJ Carter, could you tell me which topic that has never been touched by anybody in this field? Saya cakap. Dia mungkin kalau saya lah jadi Carter, saya cakap, ini bukan biasa soalan ni. Sebab beyond, saya rasa benda tu luar. Sebab Rosli, kalau I tak tanya dia kan the big one kan. Kalau I tak tanya dia, I rugi tau. Betul. Sebab I akan duk cari kat bawah je. Betul. Rugi. So macam mana you nak lift it tau. You nak naik, you nak shortcut. Supaya masa you tak terbuang ni. Dia dah bagi spesifik topik. Jadi bila saya tu dia jawab. Saya terkejut dia jawab. Sebab Prof, saya rasa tak jangka dia akan jawab dengan proper way kot. Very polite. Okey. Orientalis. Apa jawapannya? Saya ada simpan lagi kertas yang tu. Saya Orientalis yang very polite. I kan bila dia jawab tu dia kata, really thank you for contact me. Actually, your questions very difficult to answer. Dia kata. Kalau saya dikata pun saya kata, I don't know how to answer your question. But I can give you 5 topics which never been touched yet by anybody. Dia kata gitu. Lepas tu, kita memang duk cari topik tu, Rosli. Cuma kita mungkin Prof masa tu tak berapa pasti agaknya. Saya tak pasti. Kita baru keluar PhD. Jadi, bila dah publish dekat, masa tu paper tak publish lagi kat Leiden. Saya tengah membaca. Saya kata macam mana saya nak. Sebab saya baca paper-paper daripada Oxford, daripada Birmingham, daripada Harvard semua tu. Macam mana dia orang boleh sampai achieve this level? Macam mana kita baca kan? Kata, mesti ada somebody, mesti ada a method ni. Kita pergi ke akademia. Bidang tu lah semua high professor. Emeritus semua professors yang high class. Kemudian saya baca tulisan dia. Macam mana nak dapat macam ni? Tak boleh. Saya tak boleh buang masa. Saya kena contact one of them. Tu I pilih kata. Ada nama dia tu. So kita duk baca buku kata, Chomsky, buku Owen, semua-semua tu. Yang rak ni kita dah macam khatam dah lah kan. Kemudian saya baca tu. Tu yang dia kata, you have 5 topik. Masa tu yang Leiden tu still lagi tak publish lagi. Tapi dah siap. Dah siap. Bila dah siap, saya tunjuk kat Prof Kopaski, saya tunjuk kat Prof ni, Prof tu. Kau rasa macam mana? Aku ni layak ke untuk publish? Tengok Rosli. Kita nak letak diri kita ni. Kopaski pun komen. Lepas tu pergi ke Arsyad. Rasa macam ni Prof Arsyad ni. Ni okey betul dah ni sikit-sikit. Tahu kau ni salah. Tengok belajar. Lepas tu tunjuk lagi. Puas hatilah 2-3 orang ni. Siapa lagi nak bagi ni? Lepas tu saya kontak tunggu tu saya buat hantar je. Kita pejamatan hantar. Tapi masa lepas hantar tu kita nak buat artikel lain, kontak MJ kata, okay, I give you 5 topics which I think that never been touched yet, dia kata. Kemudian
ada tengok tu, tajuk apa ni, ya Allah, ya Allah. Tengok. Dia antara 5 tu ada 2 tajuk yang kena dengan pembacaan saya. Yeah. Jadi saya ambil dulu yang satu tu, the connection of Arabic language and the idea of modesty. Modesty in Latin. Okay. Jadi saya tulis, saya kata saya nak kaji hak ni, connection. Rupanya modesty itu adalah something yang taught. Modesty in Latin dia kata modesty. Dalam nahwu Latin dia kata modesty is something taught. Macam yang Chomsky sebutlah. Jadi Arabic grammar kita dah tahu dah konsep dia macam mana. Jadi bila saya tulis dapat satu artikel. The connection between Arabic language and the same article, the same topic, the same topic. Kemudian bila dapat topik tu saya pun macam mana saya nak jual ni? Saya present dekat Istanbul. Saya tak fikir dalam ni, Rusli. Saya present kat Istanbul, kemudian publish dekat Melbourne. Ada artikel dia. Publish dekat Melbourne, kemudian paper saya tu dapat 95. Dia maknanya best paper juga, among the best paper. Sebab ramai daripada negara barat pun hantar, hantar. Jadi paper saya, dia ada 2 examiners. First examiner bagi 94. The second one bagi 96. Means 95. Yeah, I got 95. So suppose I dihantar ke China untuk present paper, but dia dah janji kalau siapa dapat the best above 90, we can send you or arrange you go to China to present the paper. Tapi dia tak present. Dia tak hantar. Tapi saya leave it je lah, yang penting dah publish kan. Tapi saya boleh letaklah dalam CV mengatakan that is the best paper. Publish dekat Melbourne tu. Kemudian bila tu saya jadi seronok lah, Rosli, orang nak bagi jawatan. Saya kata please don't give any positions to me. Sebab I was student leader before. Jadi the university created me sebenarnya yang to be latih kita, dah design dah macam mana, kan semua. Lala bila habis PhD, tak nak pula. Padahal duduk kat kita kan. Saya kata bagilah kat orang lain. Ramai lagi orang lain boleh pegang jawatan kan. Tak untuk ini, saya tak pergi meeting pun. Dia kata. Bila you dah seronok tahu gini. Jadi bilik saya kat sini lah. Jadi dia asing sikit jauhkan daripada orang. Jadi you nostalgic dengan you punya pemikiran. Gitu. Dengan kajian. Kemudian saya menulis lagi banyaklah paper tu. Saya tak tahu kenapa. Daripada satu paper tu saya dapat kembangkan paper-paper lain. Tapi dengan tajuk lain, bukan plagiate, but the point from the first paper can be another paper, kemudian another paper saya create lagi. Maksud Prof, dia ada hubung kait ataupun connectivity? Sebab itu bidang saya. Kenapa jadi macam terus? Sebab dia thought besar. Dia filosofi. Wide range di coverage. Yes. Kemudian saya dah, boring dia tu nulis ke Inggeris, ke Arab pula. Saya pun nulis ke Arab. You nak tahu, untuk menulis bahasa Arab tu, you kena bercinta dalam suasana tu. Sebab Arab ni dia adalah tazawuk. Tazawuk maksudnya you mesti berada di dalam dunia itu. Apabila you membaca semua tu, dan kita publish dapat tulis-tulis, dapat publish mula dekat Tajdid dekat universiti ni lah. Kemudian saya kata, seronok nulis ni, buat lagi. Dia akan seronok bila paper you publish. Betul. Kepuasan. Kemudian saya buat lagi publish paper dekat Jordan. Dekat Majma' Lughawi. Tak ada lagi masa tu orang kat Malaysia publish kat situ. Majma' Lughawi. Untuk publish negara Arab ni memang bukan senang. Terutama anda bukan Arab. Bukan native language Arab. Bukan native speaker. Jadi dekat Jordan, saya cakap universiti dekat department, paper saya dah publish. Dekat mana? Dekat Majma' Lughawi. Semua terdiam. Kau tak pergi belajar negara Arab, tiba-tiba kau dapat publish. Macam mana tu kan? Saya boleh tunjuk ya, Rosli, tak apa, saya bangun tak apa. Ni. Okey. Saya tunjuk inilah.
Ini yang Kak Jordan. Ya. Majma' Lughawi. Nama saya tak atas. Dia kalau nama tak atas ni dia Ranking paling tinggi. tinggi. Ya. Itu. Ini di Jordan. Bukan senang ni dalam Majma' Lughawi. Okey. Maknanya ini makam yang tertinggi lah. Kemudian saya tulis lagi kat Kuwait. Ya. Kat Kuwait. Universiti Kuwait. Susah nak publish. Saya tak tahu susah nak publish. Orang lain yang cakap. Cuma Prof hantar saja. Saya hantar je. Saya tak tahu pun susah. Saya cuma tahu dekat Kuwait ada Universiti Kuwait. So hantar je lah. I don't have link, you know. Networking. Tak ada networking semua. Jadi kenapa dia susah? Sebab dia ada majlis konsul ni. Rigid, sangat rigid. Rigid. Dia ada majlis nasyar ilmi. Majlis nasyar ilmi ni council akademik. Ya. Bukan senang. Jadi ada ramai ahli yang memantau, yang evaluate. Yes. Jadi dia pun publish saya punya pun dekat nombor 1. Oh. Ranking saya nombor 1 juga. Okey. Kemudian ni pun dia orang terkejut. Ya. Sampaikan Profesor Abdul Rahman Arif daripada Ummul Qura, dia tanya saya. Dia tanya, dia tahu publish kan, dia email saya. Aku dengar apa kau publish dekat Kuwait. Ya, berapa lama kau hantar? 6 bulan je. Lepas tu, kau hantar 6 bulan. Berapa kali kau hantar? Sekali tu je. Lepas tu, dia kata, ya Allah soleh, aku hantar 6 kali. 6 kali. Diorang memang nak publish tempat ni. Sebab dia tak akan, duit dia kaya. Saya tak pernah bayar ni. Kan kita sekarang ada setengah bayar apa. Memang ada. Saya tak bayar. Sebab dia tak perlu benda tu. Dia nak maklumat kita je. Ya. Maknanya kualiti penulisan dan penyelidikan tu mesti mencapai satu standard yang sangat tinggi. Yes. Baru mereka akan publish ataupun siarkan. Ya. Terutama di Kuwait ini, dia tak masuk. Ya. Jadi kalau tengok ni, apa Rasli, ini yang kedua ni adalah Kuwait. Kuwaiti. Arab bila tahu kita publish, dia kata, engkau publish kat sana. Dia tak tahu lagi tempat pertama. Ya, lepas tu dia tengok, tempat pertama kau punya, Kuwaiti dia tak akan letak. Arab lain, bukan Kuwaiti. Bukan orang Kuwait dan bukan orang Arab sebenarnya. Jadi biasanya dia akan letak Kuwaiti kat atas. Saya bukan Arab. Jadi tu yang dia orang terkejut. Ada yang katakan, kalau publish ini, terus dapat profesor. Ya, saya kata, saya hantar lebih daripada 30 paper. 30 paper saya hantar. Dan Rosli, saya jenis menulis seorang. Adalah, ujung-ujung tu adalah menulis dua, ramai-ramai kan. Sikit-sikit. Tapi 95% saya sendirilah. Sebab dia filosofikal. Kalau you nak tulis dengan orang, tak jadi. Ya. Sebab thought kita dengan orang tu mungkin tidak sampai. Tak tahulah. Tak selari. Orang kata, dia asyik menulis seorang je gini. Saya bukan tak nak tulis sama-sama, tapi takkanlah setiap kali saya nak buat, okey, saya nak buat artikel. Saya katakan dengan dia orang, tak boleh, saya kata. Ini benda daripada dalam dan benda tak boleh digabung. Dia tidak melibatkan apa yang statistik. Tak ada benda tu. Dia mesti daripada sini. Hasil daripada pembacaan. Pemikiran. So you have to write by your own only. If you invite somebody pada waktu itu, dia tak jadi. Dan saya rasa dia lagi menghuru-harakan dan mengganggu. Mengganggu cara saya berfikir. Dan saya menganiaya kawan saya pula tu, baik saya buat sendirilah. Ini Prof? Ini terbit kat London. Jadi di London pun paper saya nombor 1. Masa ni saya tak dapat profesor lagi, baru associate. Semua ni masa associate. Jadi saya gunakan ini semua untuk professorship. Dia kan nak articles kan. Yang diterbitkan. Ya. Dan ini di Poland. Kalau tengok kat sini, Rosli, ini atheist semua ni. Tidak beragama. Atheist. Tidak mempunyai kepercayaan agama langsung. Ya, atheist. Jerman, Eurasia semua. Mereka ramai. Di University Krakow, Poland. Saya ada nama saya dekat sini.
Saya seorang, tapi kat bawah sekali. Saya sebelah kat. Ni bukunya. Nama Prof. Biannual Philosophical Journal. Prof, maksudnya mereka ni ateis. Jadi bila Prof tersenarai dalam buku ni atau jurnal ni, adakah ini bermaksud mereka mengiktiraf orang yang beragama? Secara langsung dan tidak langsung? Saya rasa mereka nak tahu. Mereka nak dapat info. Sebab yang ni tulisannya bukan Inggeris. Betul. Mereka ni tulis dalam bahasa Slovak, Rusia, Netherlands, semua-semua tu. Jadi, saya tulis bahasa Inggeris. Jadi, bila agaknya benda tu baru bagi mereka. Ya. Bukan senang, bukan mudah. Okey, Prof. Tadi Prof mungkin ada sebut nama seorang pensyarah Libya tadi. Bagaimana penerimaan beliau dan mengevaluasi dan menasihatkan Prof tentang you punya kajian? Okey, bila dia sampai, sebab saya cakap dengan universiti, saya tak naklah, saya nak tukar musyrif. Saya ni biasa tukar musyrif. Tapi tukarlah macam mana pun, dia punya tesis saya tu tak berubah. Maksudnya, dia tak nak pergi tu lagu mana. Saya tahu apa yang saya buat. Cuma Prof memerlukan seorang yang betul-betul boleh supervise. Supervise yang saya dah buat tu, nak tarik macam mana tu. Macam mana saya nak endingkan tu. Faham? Nampak? Jadi, datanglah Profesor Abdul Hamid Mahmud Az-Zawi. Daripada Universiti Ghar Yunus Benghazi. Di Morocco? Libya. Mana yang Muammar Gaddafi hantar tu. Jadi bila dia ramai dah datang tu, head department kata, mujurlah boleh itu langsung si solehah ni, macam ni. Jadi dia pun nak jumpa saya. Saya pun pergilah. Waktu macam ni lah. Dia biasa datang lewat kan, negara Arab kan, dia datang. Dia bawa isteri dia, anak-anak dia. Dia nak lagi pergi office dia tu. Mula tu dia tengok saya tu, dia kata, okey. Aku dengar banyak cerita pasal mu ni, mu tak boleh nak habis nak pergi ni kan. Dia kata, sebenarnya topik mu terlalu besar. Topik saya tu terlalu besar. Jadi dia kata, sekarang tugas aku nak bawa kau sekarang duduk tengah laut. Jadi tugas aku nak bawa kau ni tepi laut je. Tengok musyrif tu, dia kata. Saya kata, besar ya topik aku. Jadi kan, bagus juga saya berfikir macam terus ni. Sebab kalau saya rasa besar, saya rasa, macam mana aku nak buat, aku kecil. Tapi disebabkan saya tak tahu topik itu besar, jadi saya rasa, okey. You nampak tak? Benda tu jadi terbalik. Dia sudah emosi. Emotionally. Lepas tu, bila saya, okey, dia uji saya sebelum dia ambil. Dia uji. Cuba kau i'rabkan ni. Sentence ni. Lepas tu, dia susah i'rab. I'rab apa maksudnya? I'rab tu dalam Quran, Iza sama'un syaqqat. Cuba kau i'rab, Iza sama'un syaqqat. Saya kata, okey, Iza sama'un syaqqat. Cuba kau i'rab. Lepas tu saya kata, as-sama'u itu mubtada'. Syaqqat itu khabar. Sebab Iza itu dia boleh menerima keadaan. Itulah dalam tu. Kemudian dia kata, kalau aku tukar insyaqqat sama'u apa jadi? Dia kata. Saya kata, kalau kau tukar tu jadi fa'il fa'il. Dia dah bertukar, dia bukan mubtada' khabar. Saya katalah dalam bidang saya lah. Okey, kau pas dengan aku. Okey, Prof. Kita teruskan perbincangan kita. Memang interesting ataupun menarik yang Prof cerita. Prof banyak terlibat dalam kajian melibatkan tamadun Melayu tua atau Melayu purba. Bagaimana Prof boleh terlibat dalam kajian tersebut dan apakah yang Prof dapati daripada kajian ataupun penyelidikan tersebut? Okey, sebenarnya saya ni, Rosli, tak ada niat pun nak ambil tugas Profesor Sejarah di Malaysia ni sebab bidang saya luas. Tapi disebabkan ada beberapa orang datang, Prof cerita pasal alam Melayu, saya tahu alam Melayu tapi saya tak adalah cakap aku tahu alam Melayu tak je. Sebab dah ada pengkhusus orang yang takhusus di sini. Tapi disebabkan bidang saya itu
saya kaji daripada atas dah Nabi Adam, Ya, ya. Chomsky semua kan. Dunia saya begitu. Dan ia secara langsung dan tidak langsung berkait rapat dengan tamadun dunia Melayu. Yes. Jadi bila you cerita pasal pemikiran linguistik, you mesti cerita tamadun. Tamadun maksudnya bila orang itu ada bahasa yang lengkap, boleh berkomunikasi, high intellectual, barulah tamadun terbina. Betul. Jadi kita tahu kat mana tamadun awal. Bermula situ Rosli. Ya. Oh, Mesopotamia. Lepas tu Mesopotamia. Lepas tu apa? Kenapa Mesopotamia? Oh, rupanya di Fertile Crescent area. Daripada Mesopotamia pergi ke Syria dan terusnya ke Palestin. Oh, di situ alam nabi-nabi. Dah mula dah terbongkar dah. Bila kita dah tahu, kita baca kitab tafsir. Alam nabi-nabi ni. Okey. Lepas tu, yang kedua adalah Mesir. Kenapa pula Mesir? Oh, Firaun, Nabi Musa. Nampak tak kaitan dia? Lepas tu kita baca buku putih. Western Scholars tu, nama-nama tu jumpa lah, nama-nama pelik lah, Ramses lah itu semua kan. Lepas tu, kita pergi lagi. Oh, India, Harappa. Nampak tak? Betul. Harappa. Oh, Mohenjo-daro. Ada cerita kan? Ya. Yang Mohenjo-daro tu. Betul. Saya ingat lagi. Macam mana terbinanya tu lembah Indus itu. Ya. Dia bukan nama India. India itu baru. Namanya Indus. Hasil daripada pertemuan Sungai Jamna dan Sungai Jamna, Ganges dan Jamna. Okey. Jadi lama-lama kita dah tahu dah, that is the basic. Kemudian, oh China. China 2,500 lebih kurang gitu. Lepas India. Oh, Sungai Kuning, Yellow River. Lepas tu turun lagi. Saya jumpa peta. Peta, saya Prof Kopaski, kawan saya, sebelah ni je bilik dia. Depan sini. Jadi dia selalu kongsi apa-apa. Dia profesor yang dah berumur, dah senior. Jadi you beruntunglah you berkawan dengan profesor yang dah senior. You sebenarnya bila berkawan dengan profesor yang you shortcut. Betul. You shortcut, you tak perlu dah. Dia akan cakap, buku ni, buku ni. Ya. Itu dia. Lepas tu supervisor saya di tingkat 4. Saya dikelilingi dengan maklumat. Ya. Jadi dia Yellow River. Oh, Yellow River. Kemudian kita dapat kat Champa. Oh, di Southeast Asia. Champa. Funan. Oh, Patani sini. Bermula daripada situ. Termasuklah Kedah Tua. Turun tu Kedah Tua, tiba-tiba saya kaji Mesopotamia, terjumpa perkataan kalah. Dia tulis kalah ataupun kalhu. Betul. Sebenarnya kal'a. Kal'a ataupun kal'ain. Sebab batu inskripsi itu inskripsi Shalmansir. Shalmansir I itu pada tahun 1300 BCE. Inskripsi itu tulis kal'a. Tapi disebabkan biblical studies yang discover benda itu, dan biblical studies ni adalah European. Mereka tidak boleh menyebut huruf Ain. European tak boleh sebut huruf Ain dengan bagus. Maksudnya huruf Ain itu tidak dibunyikan. Makharijul Ain itu bukan milik Europe. Ya. Dia tak boleh sebut. Jadi tu yang dia tak boleh sebut Ain tu, jadi dia kata kalah. Sepatutnya Kal'ain. Kal'a atau Kal'ain. Ya. Sebab apa Rosli? E.F. Elbiston, seorang pakar bahasa kuno Mesopotamia, dia kata setiap inskripsi yang ancient ni dia tidak ada huruf vowel. Dia tidak ada A, I, O, U. Dia tak ada. Betul. Dia hanya ada huruf konsonan. Sebab tu dalam Rosetta Stone yang dijumpa ataupun dipanggil Stone Rashid yang dijumpai di Sungai Nil itu semasa penaklukan Napoleon ke atas Mesir pada tahun 1798 tidak silap saya atau 96. Dalam Rosetta Stone tu dia ada perkataan PLST. Okey. Itulah yang dibongkar oleh somebody from France. Dia adalah pengkaji tu. That is the word Palestine. Palestine. Dia tak tulis, dia tak ada huruf vowel. Dia ada huruf PLST. Saya tulis artikel dalam paper pasal ni. Jadi sebenarnya bila tidak ada huruf vowel A, E, I, O, U tu, jadi kajian tu lagi
banyak yang boleh dibongkar. Banyak lagi dibongkar. Jadi itulah perkataan yang membuktikan Palestin itu wujud. Faham? Rosetta Stone itu tak silap saya dalam 100 BCE ataupun 300 BCE. Ini bermaksud kerajaan Palestin telah wujud lebih awal lagi peradaban ataupun negara-negara lain. Jadi bagaimana pula dengan alam Melayu pula? Okey. Prof. Back kepada kalah tadi. Bila dia kata kalah, ada tu. Kemudian sebab tak ada orang kita. Bangsa kita tidak mengkaji benda itu. Jadi kita membiarkan seolah-olah orang lain kaji. Jadi tak salah dia orang juga. Dan persepsi mereka pun saya rasa tidak tepat. Sebab mereka bukanlah dari situ. Ya. Mereka bukan dari situ. Jadi mereka mengatakan kalah. Okey, dalam kalah itu dia kata kalah ini pemberian nama kalah itu hanya based on literary. Discovery, maksudnya based on dalam inskripsi itu sahaja. Yeah. Without ecology discovery. Yeah. Bukan based kepada penemuan, ekskavasi, bukan. Yeah. Apa yang dikata? Apa maksud kalah? Kalah dalam bahasa yang dikenal dalam bahasa Syria itu ialah prosperous. Prosperous. Maksudnya maju. Untung. Prosperous dalam bahasa Inggeris. Prosperous. Lepas tu indah. Itu maksudnya. Cantik. Prosperous, indah, cantik, beautiful dia tulis. Kemudian, tujuan kenapa kerajaan Assyria itu membina bandar Kalah itu? Dia kata pembinaan bandar Kalah itu disebabkan ingin menguatkan ketenteraan. Faham? Menguatkan ketenteraan dan menguatkan ekonomi. Mesopotamia tak ada relau. Betul? Kedah tu ada. Mesopotamia tak ada relau. Yaman tak ada relau. Jadi mana ni kalah ni? Okey, India adalah relau. Tetapi kita dapat catatan daripada buku Al-Kindi dan juga buku Al-Biruni. Al-Kindi dia Al-Kindi dulu dia sekitar 800 AD. Dia mengatakan bahawasanya the best sword in the world came from the three these countries. Dia kata Saiful Yaman. Yang pertama ialah Saiful Yaman. Di Yaman. Pedang Yaman. Yang kedua pedang Kal'a. Saiful Kal'a. Dia kata mari dari satu tempat bernama Kal'a ni. Kalah ni. Dia kata. Dia sebut. Lepas tu yang ketiga Saiful Hind. Pedang India. Kemudian dalam 900 AD dalam kitab Al-Jamahir yang ditulis oleh Al-Biruni. Al-Biruni makna dia mari sesudah Al-Kindi. Al-Biruni sebelum dia tulis Jamahir, dia telah tulis kitab pasal negara India. Dalam 700 pages. Saya ada kitab. Kemudian dia tulis, dia tak ada cerita pun pasal relau apa. Dia cerita pasal raja dan kasta di India. Kemudian lepas tu dia tulis buku Al-Jamahir. Tak tebal, dalam 150 pages lebih kurang. Dia tulis tu, dia kata, semua the best iron came from Kalah. Lepas tu saya bincang dengan Prof. Mokhtar. Rupanya, Prof. Mokhtar kata, di Yaman tak ada relau. USM kan? USM? Ya. Tak ada relau. Yang ada hanyalah tempat nak tempa pedang. Jadi di mana relaunya? Maksudnya Rosli, dia ambil besi Kalah, bawa ke Yaman, buat tempa pedang untuk dapatkan harga mahal. Sebab kalau disebut Saiful Hind, Saiful Yaman, harganya mahal. Kalau kata Saiful Kal'a, harganya rendah. Ya. Itu. Ya, perdagangan. Ya. Untuk patutlah yang tadi dalam Batu Ustaz kata menguatkan ekonomi. Okey. Dan macam mana Prof tahu pula Kalah tu Kedah Tua? Okey. Kita dapat ramai orang komen. Bukannya orang katakan, saya tahulah benda ni, dia kata bukan Kalah Kedah Tua saja Kalah. Dekat Yaman pun ada. Dekat Syria pun ada nama Kalah. Dekat India pun ada nama Kalah. Lepas tu saya tak tahu yang mereka kata begitu. Kita tengok dalil, okey gitu.
saya meyakin itu adalah Kedah Tua kerana ada satu catatan daripada Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan. Mu'jamul Buldan ni, Rosli, dia adalah the encyclopedia of countries. Countries yang daripada dulu lagi. Jadi Mu'jamul Buldan ni dia menceritakan tentang nama-nama tempat atas dunia ni. Dia ada berjilid-jilid. Jadi ada satu cerita dalam Mu'jamul Buldan, seorang traveller daripada Baghdad. Dia ni selalu berjalan lah. Maknanya dia daripada China, dia nak balik semula ke Baghdad. Dia kata, saya telah singgah di satu tempat, sebelum sampai ke Baghdad itu, ada satu tempat bernama Qal'ah. Di mana kawasannya penuh dengan relau. Tempat orang melebur besi. Dia ni merupakan pintu gerbang sebelum masuk ke dunia yang sebelah sini. Ingat ya Rusli, kita ni dulu dikenali sebagai Syarqul Hind. Syarqul Hind, Timur India. Sebab dia tak panggil kita alam Melayu. Dalam catatan sources, dia tak kata kita alam Melayu. Kalau daripada Orientalis, daripada penulis Arab pun sendiri, dia akan kata the Syarqul Hind, ataupun dia kata East Indies. Jadi ramai yang keliru kata itu India. Sebenarnya tidak. Sebenarnya bukan. Sebab India ni ada dua istilah. Bila sebut Hind, sebut India, dia ada Peninsula India dan dia ada Insula India. Peninsula India itu adalah the benua itself. Benua India itu sendiri. Tapi kalau dia kata Insula India, itu adalah pulau-pulau yang selain daripada benua itu. Dan termasuklah Sumatera, sebenarnya Tanah Melayu, even Filipin, semua itu dia panggil insula. Insula maknanya di luar peninsula. Jadi kalau ada bahasa Arab dia panggil Syarqul Hind. Maknanya bila sebut Syarqul Hind, kita. Jadi di manakah pintu gerbangnya? Kedah Tua ataupun Qal'ah itu tadi. Kerana Rosli, di Kedah Tua tu, Sungai Merbuk sekarang ni adalah Sungai Purba. Betul. Airnya kalau tengok main-main hitam, tapi juga ni kan, dalam itu. Kalau sebelum ini, maknanya semasa proses peleburan di orang dulu, maknanya sebelum 1300, airnya 5 kali ganda lagi tinggi. Betul. Disebabkan itu, di Kedah Tua itu ada 3 sungai. 2 sungai tembus ke Teluk Siam dan 1 sungai tembus ke Tanah Merah, Kuala Kerai. Itu. Jadi saya pernah bincang dengan Prof. Mokhtar. Saya tanya dia, kenapa saya baca dalam Western Scholars punya writing, dia kata kebanyakannya dia akan kapal-kapal akan lalu kerah. Akan tembus lalu kerah untuk tembus ke Teluk Siam. Kenapa dia tak sebut tentang Sungai Batu? Jawapannya Rosli, sebenarnya kapal tidak lalu kerah. Kapal lalu Sungai Batu di Merbuk itu. Kerana apa? Di Kerak itu memang boleh lalu kapal, tapi kapal kecil. Kerana dia adalah berbukit. You kena ingat lah, kita ni, Malaysia ini tidak tenggelam dan kan kita kecil je. Tapi kenapa kita tidak tergugat mana-mana gempa ke apa kan? Kita ada Banjaran Titiwangsa. Banjaran Titiwangsa merupakan tulang belakang kepada negara kita. Betul. Okey. Di mana ulunya? Ulu Jempol. Di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Ulu Jempol itu adalah pelabuhan besar itu. Asalnya. Pelabuhan besar, Jalan Tengkek. Saya dah pergi Jalan Tengkek tu, dia macam welcoming tau. Mana kapal-kapal besar masuk. Dia adalah ulu Banjaran Titiwangsa. Mana kepalanya? Himalaya. Dekat Nepal. Okey. Dia kata, kalaulah Banjaran tu tembok kan. Sebab itu, tok nenek orang Melayu dulu duduk atas tempat tinggi. Sebab air. Saya ada kajian 6,000 tahun yang silam. 6,000 tahun yang silam bersama dengan banjir besar Nabi Nuh lah. Berkait rapat. Naik sebab kalau base kepada penemuan saintis Cina dan Turki, dia pergi ke Ararat, dia kaji carbon dating of the ship tu sendiri, kayu tu, 4,800. 4,800 BCE. Maksudnya di sini
lebih kurang 5,000 lah. 5,000 BCE kalau convert kepada 6,000 tahun tu, dia lebih kurang. Ada kaitan. Ada kaitan. Makna tu BCE. BCE makna 5,000 daripada Nuh sampai ke Nabi Isa AS. Campur 1,000. 1,000 tu baru kita kata 6,000. Makna dia kiraan ke 1,900 lebih lah hari tu. Nampak tak? Dia tak kira daripada 2,000. Okey. Jadi, bila dia kaji benda tu, dia kata 4,000. Jadi kita bundarkan 5,000. Maksudnya di sini, alam ini penuh dengan air ni. Betul. Sebab tu, dia duduk di atas banjaran Titiwangsa tu. Dan banjaran itu menjadi pulau. Sebab tu, Gunung Jerai tu, dulu dikenali dalam Merah Mahmasa dipanggil Pulau Serai. Sebab, Gunung Jerai tu dia tidak bersambung dengan banjaran Titiwangsa. Dia asing. Gunung Jerai, Gunung Ledang, asing. Dia tidak dalam atas banjaran Titiwangsa. Sebab tu kita dengar cerita, bina jambatan Sultan Mahmud untuk ke sana. Dia bukan atas banjaran Titiwangsa. Maksud tu ada laut. Makna air. Air, ya. Air besar. Lepas tu, dan Pulau Serai tu maksudnya istana. Ada orang tanya, macam mana Prof nak cari daripada... Alah, Google je. Dalam mauduk tu, kalau type kod Arab, Sarai tu. Sarai. Sim, Ra, Alif, Ya. Sarai itu istana. Okey, Sarai itu boleh cari dalam Google. You type tu, Sarai tu maksudnya palace. Palace. Jadi, dia adalah istana. Habis kenapa nak buat istana? Adalah wakil daripada Jerai, maling Jerai, maling Gunung Turun masa saya bentang. Maknanya, Prof membaca juga hikayat purba? Saya baca. Bila once you baca classical books, dia ada hikayat purba. Betul. Dia ada hikayat purba dan hikayat info-info begitu bersih. Dia tidak lagi dicemari oleh orang yang ingin mengubah sejarah dunia. Seperti apa yang berlaku dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh penulis Barat. Sebab itu saya kata, pembacaan daripada bawah susah. Sebab you baca buku yang sepatutnya you tak baca lagi. You kena baca buku yang bersih dulu. Barulah baca buku yang sudah diolah orang. You ada satu fundamental yang kukuh. Betul. Ni benda yang betul aku tahu. Maksudnya yang datang kemudian itu itu pandangan orang. So you ada satu critical view. Betul. Nampak tak? Jadi back kepada Sarah tadi. Jadi rupanya di Jerai itu ada banyak istana. Tak silap saya, mereka cakap ada 14 istana. Dan rupanya ada kapal, ada kulit-kulit kerang tu banyaklah dekat situ. Memang ada bukti. Ada bukti kan? Ya, betul. Jadi itulah Jerai yang saya fahami lah. Prof, maknanya mereka beragama Islam? Okey, back kepada agama. Daripada kalaulah Campak itu 1500 BCE. Kenapa Campak? Adakah di Campak tu saja? Tak ada ke Kedah Tua ke kawasan Kelantan tu ke kawasan Aceh tu ke? Kenapa bukan di situ? Sebenarnya penulis-penulis peta ini, pelukis-pelukis peta, dia melukis peta base kepada landmark. Landmark. Kenapa landmark? Kerana mereka tak dalam tah peta ni dia hanya perlu tulis tanda sikit je. Maksud kalau dia kata Campak, maknanya dia pergi Funan, Patani, Kedah, Selatan Tai tu, Sumatera semua tu, Semenanjung Malaysia adalah kawasannya. Sebab dulu kita ni satu. Sebelum pecahnya Sundaland itu. Kita ni boleh berjalan daripada Sumatera ke Sabah. Betul. Nampak tak? Jadi ini adalah tamadun besar. Tamadun besar, tapi telah terpisah disebabkan ada gempa demi gempa, maka dia terbentuknya semenanjung dan pulau. Itu. Jadi back kepada tamadun tadi di Campak itu. Sebenarnya Campak ini ialah laut terbuka. Terlalu maju. Mempunyai beratus-ratus pelabuhan. Masa tu China masih lagi tidak begitu. Jadi di sini pada peringkat awal China berhubungan baik dengan kerajaan Campak. Tapi lama kelamaan melihat kawannya itu kaya,
Ya, kaid. Dulu dia kalau dalam catatan Arab dipanggil Sin Hind. Sin Hind. Sin Hind tu maknanya Indochina. Indochina. Sin Hind ini dia kata kaya, ada emas, banyak emas. Saya baca catatan dalam jurnal yang high impact kan untuk publication. Jadi artikel-artikel tu kalau tidak benar tidak akan publish. Betul. Nampak tak? Dia untuk dapatkan publication, dapat sumber yang betul ni Rosli, you mesti baca academic writing books by the professors. Professors ataupun maknanya academicians lah. But if you got the professors, maksudnya baguslah, maknanya authentic. Ya. Kemudian yang kedua, you kena baca articles. Articles, academic articles yang high impact, yang publish dalam jurnal-jurnal yang high impact, yang bermutu tinggi. Ya. Sebab tu dia ada ranking ISI, Scopus. Kat negara Arab pun dia based on the university macam mana. Lepas tu yang ketiga, you kena refer tesis. Tesis, sebab tesis itu cerita benda yang betul dan penemuan yang pelajar itu jumpa. Sebab dia nak dapat sijil. Adapun yang dalam Google itu sudah diubah. Ada yang benar. Tetapi saya perhati jika melibatkan kepada tamadun Islamic civilization, ada berlaku perubahan. Sebagai contohnya, saya baca tentang batu bersurat Prahba yang dijumpai di Brazil adalah hasil daripada cerita tentang kedatangan orang-orang Phoenician ke Brazil. Dia nak pergi ke Afrika Selatan, tetapi disebabkan ribut yang kuat, mereka terdampar di timur Brazil, di Parahba. Dan di situ ada batu bersurat. So mereka namakan batu bersurat itu Parahba. Dalam batu bersurat itu tulis, kami daripada City of King. We came from the City of King. Kami dari bandar diraja. We are children of Shem bin Nuh. Sebut kami adalah anak-anak Shem bin Nuh. Itu dalam tesis yang saya baca daripada Universiti Afrika Selatan. Saya baca tesis tu. Tesis tu tesis master tentang biblical study. Saya ada tesis tu. Jadi tetapi dan dia kata 800 BCE. 800 BCE. 800 BCE ini selepas zaman Nabi Sulaiman. Okay. Sulaiman 980 hingga 935 BCE. Jadi dia kata 800. Bila kita tengok benda yang sama ada dalam Google. Batu bersurat sama tapi interpretasi dah lain. Ditokok tambah. Ditokok tambah, dibuang. Jadi dalam Google itu dia kata King of City, we came from the City of King. Ada. Tapi dia tak emphasize Syam tu. Syam tak ada. Tak ada lah. Syam bin we are the children of Syam bin tak ada. Lepas tu dia tukar tahun. Dia kata tahun 600 BCE. Nampak tak? Jadi apa-apa sources, you kena baca daripada sources yang autentik. Betul. Makna dalam Google tu kena 2-3 kali check lagi. Kita kena ragui juga. Kena ragui. Authenticity of the sources tu. Ya, betul. Prof. Tapi itulah isu kita sekarang apabila pelajar terutamanya menerima bulat-bulat apa yang ditulis dan dipaparkan dalam Google. Betul. Prof, okey, berbalik ke tanah Melayu tadi, tak ada lagi. Tanah Melayu tadi. Bagaimana? Okey. Jadi back kepada tu, kita punya buku sejarah kita tidak menceritakan. Ya, betul. Tentang sebelum 1400. Apa yang berlaku sebelum 1400? Saya terpaksa cakap benda yang betul lah ni. Kan bukannya ada apa-apa pun kan. Kita sebagai seorang academician kena tell the truth lah. So, apa yang Prof dapati sebenarnya daripada pembacaan, penyelidikan dan... Tak ada. Dia tak cerita 1400 ke bawah. Dia cerita 1400 ke atas. Dia cerita suara-suara datang buka Melaka. 14 itu. Suara duduk bawah pokok Melaka mari singa nampak sang kacil semua tu. Ya, dalam that level tau dia bagi informasi kepada kita dan anak-anak kita bangsa Melayu. Jadi saya rasa sedih lah. Sebab saya daripada atas tu kajinya walaupun saya duduk dekat UAE ni. Tak pergi tapi kita kaji daripada atas. Banyak lagi lah.
Sebenarnya kenapa tak ada cerita? Padahal 1300 tu banyak cerita. Iaitu kita di bawah naungan Osmaniyah. Kita ni Anatolia. Anatolia kecil. Maksudnya kalau kita tengok dalam peta yang ditulis peta dalam bahasa Arab tu, saya ada peta tu, kita ni semua ni bawah naungan Osmaniyah. Bila bawah naungan dia, dia tulis Anatolia lah. Sebab dia tu dulu nama Anatol. Jadi sebenarnya wujudnya Turki ni, dia ada Turki, cerita klasik Turki, kuno Turki semua. Kita bagi pada Byzantine. Selepas perpecahan dia dengan Byzantine, 395. 395 apabila berpecah dengan Byzantine, maka kawasan Turki itu dikenali sebagai Anatolia. Kenapa? Kerana dia tu, Anatol maknanya timur. Jadi kalau Byzantine itu di Eropah kan. Jadi dia ni bila berpecahnya, dia dah jadi timur lah. Nampak tak? Kemudian pada masa tu belum masih baru 395 AD. Tapi apabila datangnya bila pula munculnya Osmaniyah? Maknanya daripada 395 nak ke Osmaniyah tu lama. Maknanya Osmaniyah 1299 adalah rentetan kerajaan-kerajaan di situ. Raja-raja yang ada. Tapi apa yang kita fokus ialah, the significantnya ialah 1299. 1299 adalah pembentukan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah, Khalifah Osmaniyah. Jadi, kalaulah 1299, kita 1345, maksudnya permulaan lah. Makna permulaan penyebaran naungan kerajaan Osmaniyah. Sampai ke Nusantara. Sampai ke Nusantara. Sebab Osmaniyah ini, bila dia dah jadi Osman, dia telah menawan Eropah Timur. Dia menawan Bulgaria, dia menawan Hungary, dia menawan, dan negara-negara di bawah taklukan Osmaniyah ini, ya, di bawah taklukan Osmaniyah yang terletak di Eropah itu dikenali sebagai Asia Minor. Jadi apabila kita baca buku-buku dia tulis Asia Minor adalah negara Eropah di bawah jajahan Turki. Turki itu sendiri nama Anatolia. Ya. Kemudian ditukarkan Osmaniyah. Apabila khalifah itu dah khalifah Osmani memerintah. Jadi benda yang sama sebenarnya, kita ni dijajah. Ingat tak cerita Rosli yang salah satu cerita macam mana boleh muncul Dracula? Okey. Dracula muncul sebab penentangan terhadap askar Turk, kerajaan Turk ini. Daripada Transylvania dekat Eropah Timur. Ya, betul. Mereka tidak suka kepada askar Turk. Jadi raja dia ni asalnya baik. Raja dia, jadi dia terpaksa berkawan dengan syaitan dan dia menjadi Dracula. Hasil daripada dendam dia kepada kerajaan Turk ini. Tak sukanya mereka kepada kerajaan Turk ni. Nampak tak? Jadi cerita di sana wujud ceritanya. Cerita di sini di mana? Tidak dibentangkan. Padahal kubu-kubu Oscar Osmaniyah banyak ada di Aceh, ada di Champa, ada juga di kawasan kita tapi tidak di-highlight. Betul. Ada di Indonesia. Mereka itu daripada 1000, kalaulah 1299, maknanya 1300 sudah ada. Di sini 1300. Tapi tidak di-highlight dalam buku sejarah kita untuk 1300 itu. Di-highlight 14 itu Parameswara. Seterusnya bila Parameswara tak buka Melaka semua, lepas tu marilah Portugis. Padahal Portugis 15 belah. 15 belas itu dah berapa kali dah Portugis nak datang tak berjaya. Telah diserang oleh kerajaan Turki ni. Dan kerajaan Turki juga telah menakluki Mesir ketika dalam pemerintahan kerajaan Mamluk. Dan pada waktu itulah kan Hantuah kan 1400. 14 tu dengan Parameswara kan Hantuah berwujud. Dan Hantuah ketika berumur 30 tahun, dia telah dihantar, dia telah berhubungan dengan Patani. Dia menjadi duta kecil kerajaan Melaka. Dan Melaka masa waktu itu besar. Bukan Melaka macam ini. Ya, betul. Maknanya Kelantan apa semua tu adalah Melaka diiktirafnya ketika 1300 itu. Ke atas itu. Dan macam mana boleh muncul 1300 sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya jatuh 1100. Maknanya dalam kurun yang ke-12. Bila jatuh kerajaan Sriwijaya, baru muncul kerajaan Pasai. Pasai Samudra.
Sebenarnya kalau tengok dalam peta yang tulisan Arab daripada Turki itu, kita ni sebenarnya Malaysia adalah Anatolia. Sumatera itu samudra. Sempena dengan samudra Pasai itu. Samudra. Tapi kenapa pula Sumatera? Orang barat tu datang tukar kepada dia, lidah dia, masalah sound, the sound. Sebutan dia. Jadi dia tukar Sumatera. Nampak tak? Jadi Samudra Pasai itu adalah sebuah tempat yang menjadi pengganti kepada kerajaan kepada Baghdad yang telah hancur. Akibat daripada serangan Tartar sekitar 1300 lingkungan itu. Jadi bila pindah ke sini, maka bermulalah pihak kerajaan Turki menghantar ulama-ulama. Kerajaan Osmani hantar ulama, antaranya Said Hussein Jamadil Kubra. Tarikh Said Hussein ini dia hidup 1310 hingga 1453. Daripada situ dia bawa, dia ni datang dia adalah daripada kerajaan Delhi Turghluk itu. Dia sebenarnya orang daripada Delhi ni, dia Arab, tapi dia susur galur Hussein. Dia datang dia lari daripada Baghdad. Daripada Baghdad, kemudian pergi ke Hadramaut, daripada Hadramaut naik ke Delhi itu. Jadi Malikul Zahir yang kedua pada ketika itu adalah raja. Sebelum tu ayah dia 1200 lebih itu. Jadi mereka ini adalah susur galur cucu Hussein bin Fatimah. Okey. Ni dah bermula, kita dah zaman Nabi-Nabi ni. Jadi bila dah mereka berkawan baiklah dan mempunyai hubungan baik dengan kerajaan Delhi itu. Kena ingat ya, India itu hasil empire yang menaikkan dia adalah empire Islam. Banyak empire-empire Islam, macam contohnya ialah Taj Mahal itu. Ya. Jadi daripada situ maka Kedah itu sudah ada pelabuhan waktu itu. Waktu itu orang tak lalu Selat Melaka lagi. Orang lalu jalan antar, kalau nak pergi ke Laut Cina Selatan atau Laut Campar, dia ada lalu jalan tahu di antara dulu Kedah Johor tu terpisah tu dengan Negeri Sembilan dengan Melaka semua terpisah. Dia ada satu sungai. Sungai itu boleh tembus pergi ke Laut Cina Selatan. Jadi memendekkan perjalanan. Memendekkan jalan. Jadi dia tak payah turun ke bawah. Ya. Jauh, lagi jauh. Jauh. Jadi maksudnya di sini, jalan yang popular ialah di Sungai Batu itu. Sungai Merbuk yang kata ada 3 sungai itu. Di Kedah. Di Kedah itu. Dan kita kena ingat ya, masa tu tidak ada boundary. Ya, tidak ada persempadanan. Tidak ada ni Kelantan, Terengganu, Kedah, tidak. Semua dia ada hanyalah persempadanan based on kaum ataupun based on kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan kecil. Itu. Okey, Prof. Bagaimana pula perkembangan bahasa Melayu itu sendiri? Adakah berkait rapat dengan perkembangan Kedah tua atau bagaimana? Okey, pada pahaman saya sebagai seorang pengkaji bahagian linguistik, saya mendapati bahasa Melayu ini telah muncul sebelum 2000 tahun yang silam lagi. Datuk nenek kita, Cik Rosli, adalah seorang pelayan yang hebat. Betul. Dan mereka sudah ada tamadun. Mereka adalah orang yang gembira. Mereka kaya sebab ada emas, besi dan sebagainya. Mereka itu tidak pernah dijajah. Mereka suka muzik, mereka peramah, mereka periang. Tetapi mereka kurang tepati janji. Itu sikap, itu dia sebut tu watak-watak orang Melayu itu ya. Tapi tepati janji itu kurang. Tapi mereka periang, mereka kaya, pakaian mereka cantik-cantik. Ini memang ada ditulis. Ada. Kemudian mereka telah berhubungan dengan Rom. Ya. Rosli, kalaulah you nak berlayar di satu kawasan lautan yang besar dan bertahun-tahun, dalam waktu yang lama, you mesti sediakan kapal yang betul kan? Betul. Jadi you mesti kaya. You mesti perlukan kelengkapan yang sempurna. Perubatan, makanan dan sebagainya. Dan termasuk juga awak-awak kapal. Ya, nak bayar ni, orang nak tarik ni apa? Bukan senang. Tali kapal semua. Mesti kaya. Kenapa kaya? Sebab you ada emas. You ada besi. Sebab tu, tok nenek kita 1000 tahun yang silam, sebelum zaman Nabi Isa AS, even semasa zaman Nabi Musa pun,
kita sudah berhubungan dengan dunia luar. Tetapi maklumat-maklumat begini tidak diberitahu kepada kita orang Melayu ni. Supaya, kenapa? Kemungkinan kita tak tahu sebab kita tak tahu itulah menyebab kita tidak ada jati diri Melayu. Betul. Kita pandang Melayu itu rendah, Melayu itu malas, Melayu. Sebenarnya Melayu itu hebat sebab kita tidak membongkar sejarah sebelum BCE. Susah kita nak belajar BCE. 1300 pun kita tak mengaitkan dah dengan Osmaniyah. Yalah, kita terima bulat-bulat apa yang ditulis untuk dalam buku teks sejarah kita yang menyatakan para Melaka dibuka sekian-sekian dan orang di tanah semenanjung tanah Melayu itu agamanya Hindu, sedangkan itu adalah tidak tepat sekali, Prof. Sebenarnya kenapa dia key tau. Kenapa saya tidak mengatakan ia Hindu dan saya tidak mengatakan ia Buddha? Sebab kedatangan mereka hanyalah sekitar kalaulah Hindu itu dia datang pada peringkat awal untuk cari emas. Sekitar 3 BCE. 3 BCE. Kita pegang 3 BCE dan Buddha itu datang sudah lewat. Jadi pergerakan datang 3 BCE itu bukan untuk memerintah, untuk mencari emas. Betul. Kemudian diteruskan lagi untuk penjualan kain kapas. Tapi bila mereka itu terlibat dalam politik dia sekitar 4 kurun yang keempat sehingga kurun yang ke-8. Sebab itu kita dapati ada Warman. Raja-raja Sriwijaya itu belakangnya ada Warman dan perkataan Warman itu ditulis sekitar tarikh itu. Maksudnya mereka telah melibatkan diri dalam istana. Penulis-penulis itu, Brahma itu tulis perkataan itu di waktu itu. Tetapi persoalannya sebagai pengkaji sebelum itu, saya berhak mengkaji apakah yang terjadi sebelum kedatangan pihak-pihak itu terlibat dalam istana. Rupanya sudah ada kejadiannya. Sudah ada agama yang datang ke sini. Siapa? Nabi Ibrahim AS yang berkahwin dengan Keturah itu. Walaupun ramai orang petikakan cerita pasal Keturah ni, saya tak kisah. Tak nak percaya sudah. Bagi saya percaya. Sebab saya mempunyai bukti dan data. Nama beliau yang sebenar ialah, saya boleh sebut sini ya. Nama penuh Keturah, Raja Keturah Gemalai Sakti, atau Puteri Siti Nurul Alam, atau Nyi Buih Gelombang 7. Oh, nama dia. Beliau adalah Puteri Raja Champa, bukan orang suruhan, bukan hamba, bukan orang gaji seperti mana dakwaan. Makna biblical study Bible sebut salah pasal orang ni. Dia kata bibi kepada Sarah. Bukan. Orang ni anak raja. Kenapa boleh berkahwin dengan Ibrahim? Atas arahan Allah Ta'ala, kamu kena balik semula ke tanah asal. Kita ni, kawasan kita ni tanah purba. Panjang cerita dia ni. Hebat. Okey, Prof. Berbalik kepada bahasa tadi dan juga tulisan rencong. Okey, bahasa tadi kan. Okey, saya lupa. Bahasa tadi, sebenarnya 2000 BC tadi kan. 2000 tahun masa sebelum lahir Nabi Isa sudah ada bahasa Melayu. Ini ditulis oleh Profesor Graham Tegut. Ada buku dia. Ada bukunya. Dia tulis, dia mengatakan bahasa Champa kuno, dia Champa kuno, itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ya. Bahasa Champa kuno itu adalah bahasa Melayu. Saya boleh ambil buku tak? Senang. Boleh. Okey, buku tu belakang tu, atas sekali. Atas yang sebelah tu. Tu. Okey. Ini bukunya. From Ancient Cham to Modern Dialects oleh Graham Tegut. Okey. Ini Melayu. Malao. Daripada Austronesia. Bawah tu baru Polynesia. Nampak tak? Dia cerita macam mana boleh bentuknya. Satu, Melik, Iban, Champa pun sebut benda yang sama. This is the language. Ini adalah bukti. Language adalah scientific discovery. Bukti menunjukkan bahawasanya bahasa itu ada ancestors dia. Ada tok nenek dia. Jadi dia kata datang ke bahasa Melayu Champa ini
telah dipertuturkan oleh orang Aceh, oleh orang Kedah, oleh orang Iban. Dan juga bagi contoh Iban situ, dia kata Dayak semua pun ada benda yang sama. Cuma dia kata macam dia menggunakan monosyllabik dan disyllabik. Mono ni maksudnya satu sound. Single sound. Mu. Ku. That is a single sound. Tapi kalau dia kata disyllabik, aku. Ada dua. Dua. Mungkin lebih dari satu lah. Lebih daripada satu, tapi dia bukan triple syllabik. Dia adalah die je. Dua. Kamu, tujuh, satu. Satu tu semua orang kata satu. Satu. Maksudnya dia tidak ada perkataan berimbuhan. Ya, ya. Dia adalah perkataan asas. Okey. Rosli, bagaimana boleh munculnya bahasa ini di kalangan manusia ni? Berdasarkan kepada yang disebut oleh Ibnu Jinni dalam kitab dia Al-Khasa'is. Ini kitab dia. Ibnu Jinni. Ni. Ini. Ini. Nah, yang satu. Tu. Ini kitab dia ni, Juzuk Salis. Ibnu Jinni ada menyebut bahawasanya setiap dia kata language ini ada dua jenis. Language dalam bentuk wahyu. Makna bahasa Arab. Turun kepada Quran. Yang kedua, language dalam bentuk convention. Makna apa convention ataupun disebut istilahian. Maksudnya, bila di satu kampung itu, ada lebih daripada 3 orang bijak pandai, maka si bijak pandai ini akan cuba mencipta perkataan-perkataan di dalam kampung itu. Maknanya dalam kelompok itu. Jadi, katakanlah, kalau di zaman dulu, dia kata ini adalah kereta kuda. Jadi, semua orang di kampung itu akan mengatakan ini adalah kereta kuda. Okay. That is the concept of convention. Okay. Jadi maksudnya, semua orang kata, oh kereta kuda. Kalau kita kata jari, tapi satu kampung tu, ini kereta. Semua orang kata kereta. Betul. Dia mempengaruhi pemikiran. The language. Jadi, makna bahasa Melayu terbentuk daripada kaedah ini. Kalau kata macam mana terbentuk daripada kaedah ini. Tetapi pengaruh yang datang sesudah itu tu kemudian. Pengaruh Arab, pengaruh Cina, pengaruh India itu kemudian. Tapi anak bangsa itu mempunyai asas kepada bahasa itu. Prof, maksudnya di mana asalnya? Kerana kita manusia. Manusia kan ada intelektual yang kita bincangkan. Betul. Chomsky si bawah tadi. Okey, soalan. Prof, maksudnya di mana asal itu? Kalau tempatnya di mana betul-betulnya? Kalau bahasa Melayu ni adakah berpusat di kerajaan Kedah Tua, di Champa? Tadi Champa sebutnya kan? Adakah ini Champa tu punca asas bahasa Melayu? Okey, selagi ada manusia, selagi ada bahasa. Di mana ada manusia, di situlah ada bahasa. Bahasa boleh mati jika ummah itu tak mati. Ya. Nampak tak? Betul. Jadi, kalaulah adanya bahasa Melayu masih ada sekarang dan disebut oleh Profesor Emeritus daripada Universiti California, Profesor Graham Teguh tadi, dia kata 2000 tahun yang silam tu buku itu, 2000 tahun. Cuba tahu, 2000. From ancient Cham to modern dialect, 2000 years of language contact and change. Maknanya 2000 years dalam kiraan dia. Maknanya benda tu sudah ada sebelum 2000 lagi. Sebab kita jumpa orang Melayu ni telah buat kapal dan orang pun belajar buat kapal dengan orang Melayu. Nampak tak? Yeah. Language is scientific evidence wujudnya bangsa itu. Dan bangsa itu tidak pupus. Jadi base kepada discovery ini menunjukkan bahawasanya kita, di mana puncanya, saya katakan tadi, itu satu pelantar itu. Satu pelantar daripada saya boleh tunjuk di sini ya. Sekejap. Okey, ini.
Ini maksudnya yang asalnya sebelum tenggelam, Prof? Sebelum pecah. Pecah dan tenggelam. Sebelum pecah dan tenggelam ni. Ini kan ini Sumatera. Ini Semenanjung Malaysia. Betul. Nanti boleh saya dapat terus. boleh. Ini kan, jadi Funan di sini, kawasan Champa di sini nih. Ini kawasan bukit ni, Rosli. Ya. Funan itu adalah kesan daripada kejatuhan Champa. Jadi dia ambil teknologi daripada Champa. Dan mereka ini bijak membina kapal. Sehingga kan Funan dikenali sebagai maritime kingdom. Apa nama Funan? Funan ini daripada Phnom. P-N-O-M. Bahasa Khmernya dipanggil Phnom. Phnom, maksud Phnom apa? Gunung. Gunung. Raja ni adalah raja gunung. Tapi mereka bukan Islam, Prof. Okey. Adakah mereka Islam ke tak? Tak ada siapa bongkar sebab kita tidak menulis tentang diri kita. Betul. Orang Islam tak tulis. Siapa yang tulis? Orang putih. Orang barat. Orang Cina. Bila seseorang penulis itu, dia akan menulis tentang apa yang dia rasa kena dengan dia. Dan ada kepentingan mereka. Yes. Ada dia tulis tau. Dia kata raja orang-orang Funan tu. Dia kata orang Funan itu bertelanjang. Bertelanjang. Lepas tu perempuannya pakai baju lah sikit-sikit. Tapi lakinya semua bertelanjang. Saya pun baca lagi. Lepas tu dia another paragraph. Dia kata bangsa Melayu. Dia kata bertelanjang bangsa Melayu. Saya rasa sedih lah saya rasa gitu. Lepas tu dia kata very low civilization. Lepas tu dia kata mereka ini, another paragraph dia kata mereka mempunyai saliran air yang bagus. Hebat mereka cipta macam mana mereka mendapatkan garam semua. Kemudian kapal-kapal mereka besar-besar. Saya fikir tak logik. Tak nakut afkar tau. Tak nakut makna bertentangan, tak teli. Ya. Engkau boleh bina bandar kapal besar, boleh berlayar kapal Kenapa besar. bertelanjang? Kemudian boleh boleh bina saliran menyebabkan tanaman subur dan mencipta menghasilkan garam. Takkan bertelanjang. secara logik dan fundamentalnya, Prof, mustahil bertelanjang. Sebab kalau telah ada kebijaksanaan membina kapal, saliran dan sebagainya, ini bermakna mereka mempunyai pemikiran. Akal yang tinggi. Sebab itu dalam peta itu tulis 1500 BC itu sudah ada tamadun. Ya. Takkanlah pada 2 Masihi masih bertelanjang. Tak tahulah takut penulis itu pergi ke kawasan-kawasan lain tu nampak bertelanjang. Lepas tu dia buat cerita kan. Sehingga kan dia bercakap dengan Raja Funan, belilah pakaian kepada orang lelaki untuk pakai. Sampai tahap tu, Rosli. Dan memang tidak logik sebenarnya, Prof. Memang tidak logik. Jadi di sinilah, sebab itu saya merasa terpanggil. Kenapa Prof wajar berkongsi perkara ini, tajuk ini atau aspek ini, sebab kita selama ini telah dijajah dari segi pemikirannya, pemikiran apa yang dibaca di sekolah. Orang Melayu begini, begitu dan begini. Dan saya pernah juga membuat penulisan tentang tanjak. Mungkin Prof mungkin pernah baca elemen ini, di mana pakar tanjak yang saya temu ramah menyatakan dia pun menafikan juga orang tanah Melayu Hindu, sebab dia kata ada satu aspek di mana seluar orang Melayu dulu dibuka dan kaedah dibuka itu menunjukkan mereka kencing duduk. Siapakah yang mengajar kencing duduk? Islam. Yes. Nanti saya bagi bacaan tersebut, Prof. Okay, boleh. Yang kedua juga, dia kata bila kita nak tengok Ramadan, dia kata ada satu sisi tu di mana menunjukkan orang Melayu dahulu mempunyai kemahiran bukan saja bela diri, mereka malah boleh terbang. Dan saya mungkin pertama kali dengar macam betul ke ni. Tetapi bila saya tulis balik, saya baca balik dan saya relate dengan beberapa elemen, termasuklah apa yang Prof cakap, tidak mustahil. Termasuklah seluar katuk atau seluar apa saya lupa. Memang betul. Dia kata seluar itu membolehkan orang Melayu, orang bersilat untuk kencing duduk. Bila Rosli bagi info ni, saya teringat. Saya ada baca betul. Saya ada baca satu catatan, dia mengatakan adakah kita ni bertamadun atau tidak. Kemudian ada
bukti menunjukkan ada wujud pusat latihan gajah. Ya. Di Kedah itu wujud sudah lama. Ya. Bukannya hasil ambil daripada India ataupun daripada Siam. Ya. Bukan. Maksudnya kita sudah ada tamadun melatih gajah. Jadi Dia punya benda itu tak ada tempat orang lain. Ya. Hanya ada di situ, di Kedah sahaja. Ya, di Kedah tu. Maksudnya tok nenek kita sudah ada sistem. Betul. Betul. Kalau melatih maknanya mereka telah memahami behavior ataupun habitat gajah itu sendiri. Yes. Sebab kalau kita tidak memahami behavior ataupun habitat gajah, mereka tidak boleh melatih gajah itu. Itu bukti antaranya yang mengatakan Malay civilization sudah lama ada. Ya. Tapi ditutup. Ditutup oleh orientalis. Oleh orientalis dan mereka ingin menjajah oleh penjajah. Ya. Kerana saya berpandangan ginilah, Rosli. Mereka tahulah bahawasanya akhir zaman akan muncul di sini. Tidak mustahil. Mereka tahu. Mereka lebih tahu daripada kita. Ya. Betul. Saya sebenarnya bila berkawan dengan international professor semua kan, saya rasa sedih tahu sebab bila cerita pasal Melayu, mereka macam menyurut sesuatu. Ya. Saya sebagai seorang yang tak boleh begitu, saya tak suka orang mengata pada bangsa saya. Ya. Saya kata, kenapa kamu kata gini? Saya urge. Macam Prof. Kopaski tahu. Something. Macam profesor yang Arab tu pun tahu. Sebenarnya hakikatnya. Sebenar. Bila saya kontak dengan profesor daripada China, lepas tu pada orang putih pun kita pergi conference kan. Oh, you are Malay. Okay. You know, it's something inside. Ya. Apa benda ni nak cerita ni? Saya korek itu yang salah satu sebab soalan Rosli kenapa Prof nak kaji. Itu salah satu sebab. Ya. Dia adalah jati diri saya, sifat nasionalis saya bila saya pergi luar negara, bila saya sebut Malay, oh, seolah-olah ada peristiwa hitam berlaku kepada bangsa Melayu. Dan cuba ditutup. Cuba ditutup dan orang lain tahu. Hakikat sebenarnya. Orang lain tahu, kita tak tahu. Jadi bayangkan Rusli, macam mana mereka melihat kita dengan pandangan yang skeptical. Kesiannya kau tak tahu. Sejarah kau belajar 1400 kata je. Yang sebelum-sebelum tu bagaimana? Sebab itu, anak bangsa kita Melayu tidak boleh berhujah. Betul. Di peringkat international. Benda apa-apa dalam dunia ni, you kena sejarah bagus. Betul. Kemudian teknologi tu comes later. Ya, justifikasi kepada sejarah itu mesti berdasarkan kajian, penulisan dan dokumentasi. Betul? Saya yakin perkara itu, Prof. Apabila saya pergi Leiden, berbalik pada lawat perpustakaan Leiden tu, Prof, nanti saya mungkin boleh bagi juga ada 2 buku senarai teks dan karya-karya Melayu yang ada di sana. Mungkin Prof tak ada. Oh, saya tak ada. Mungkin 2 buku dah, Prof. Bayangkan tebal ini. Satu page ada lebih kurang 15 list. Jadi Prof 2 buku. 2 buku. Berapa banyak hazanah Melayu ada di sana. Mereka buku kan. Memang detail. Saya cakap, dia bagi. Mula saya tak hargai. Tapi bila dah lama-lama, bila dah baca banyak, okay, this is good. Nanti saya akan bagi kat Prof. Okey, Prof. Berbalik pada tulisan rencong pula, Prof. Okay. Boleh ceritakan? Okey, tulisan rencong ini yang saya baca beberapa artikel antaranya daripada Profesor Shahrodet dan M. J. Spence sendiri dia tulis tesis pasal tulisan rencong. Yang pasal Tanjung Tanah itu, tulisan manuskrip Tanjung Tanah itu memanglah sekitar kurun yang dah AD. Tetapi tidak bermakna bahawasanya tulisan rencong itu bertarikh AD juga. Betul. Macam mana boleh terhasilnya manuskrip? Dia mesti ada tulisan dulu. Tulisan tu takkan baru belajar. Nak tulis mesti lebih awal. Lebih awal. Yeah. Nampak tak? Very simple logic. Lepas tu, bila Profesor M. Jasper, Profesor Shahrodet daripada dia adalah German linguist. Sebelum saya mulakan tu, betapa dia tahunya tentang dunia kita. Ya, Eropah Timur tahu siapa Melayu yang sebenar. Seorang jurnalis pernah tanya pada Profesor Shahrodet. Dia kata, Shahrodet, engkau tak nak tegur ke British yang sedang mengubah sejarah alam Melayu itu? Apa Shahrodet jawab? Aku tidak ingin mencampuri hal British. Itu bukan tugasku.
Kenapa, Rosli? Kerana Syara dia orang Jerman. Dia tak nak berurusan. Dia kan dah war tu. Ya, perang tu. Aku tidak ingin berurusan dengan Jerman, dengan British. Jadi maksudnya di sini dalam tu. Mereka tahu sejarah kita sudah diubah. Betul. Khususnya buku teks kita. Yes, back kepada Rencong. Jadi base kepada maklumat dalam artikel 1927 itu yang disokong oleh 15 orang profesor. Cara penulisan 1927 terhadap artikel ni berbeza dengan cara kita sekarang. Dia tulis tu profesor yang sokong tu dekat footnotes. Jadi dia tulis ini daripada profesor ni, profesor ni. Itu daripada Sheridan punya tu. Dia tajuk artikel tu the Phoenician influence on Batak in Sumatra influenced by Phoenician. Okay. What is the Phoenician? Phoenician ini adalah satu bangsa dia nama bahasa Arab Phoenician yang hidup di zaman Nabi-Nabi tu. Arab lah, bangsa Arab. Jadi Phoenician ini adalah tempatnya tu mereka tinggal di sekitar Palestin, Lebanon sekarang ni. Ada dua pendapat tentang orang ini. Ada mengatakan daripada Ugarit apabila mereka kalah berperang dengan orang Aram di Damaskus. Di kota Aram dulu, Damaskus nama kota Aram. Dan kedua mengatakan mereka datang daripada Ninawih, tempat Nabi Yunus itu. Mereka berkumpul. Dan mereka ini orang pertama mencipta warna ungu. Ya. Daripada dan kulit mahal kulit siput murex itu. Okey. Dan mereka lah orang pertama mencipta tulisan Latin. Dia panggil non-Semitic alphabet was created by this kaum ini, Phoenician ini. Jadi Phoenician ini adalah pelayar yang hebat. Dia telah belayar di lautan dan orang Melayu, tok nenek kita berkawan dengan bangsa ini. Itu cerita. Ini fakta yang menarik. Berkawan dengan, sebab apa berkawan? Sebab mereka ini pernah datang ke sini. Dan orang Melayu ini kenapa sudah berhubungan dengan Nabi Ibrahim? Melalui bangsa ini. Bangsa ini adalah pelaut. Jadi orang Melayu ni dah dia kawan dia baik. Satu dia akidahnya adalah agama Hanif. Kenapa dia boleh berkawan dengan Phoenician ni? Sebab orang Melayu ni kaya. Phoenician pun kaya. Jadi you kaya, kamu kaya, aku pun kaya. Jadi we can be a friend. Orang kaya yang bagus dan beriman. Kenapa dia kaya? Sebab dia ada warna. Dia mencipta warna 1 kilo dah terhasil warna ungu. Daripada warna ungu tu 1 kilo terhasil warna ungu tu daripada 8,000 kilo siput dia. Kulit siput murex itu. Dia ambil yang bahagian tengah itu. Tak ada kat siput lain. Ada netizen kata, siput mana boleh keluarkan warna? Siput lain tak ada, siput murex je ada. Dia penuh ada dekat di sekitar Teluk Egon. Dan warna tersebut tak salah saya adalah warna paling penting untuk kerajaan Rom. Warna itu dibeli oleh Rom, Yunani, Sulaiman. Betul. Dia warna ungu emas tu. 1 kilonya lebih mahal daripada 1 kilo emas. Kawan ni pula, leluhur Melayu ni ada emas. Perak semua. Besi. Rempah ratus. Nampak tak? Jadi tulisan itu mereka telah belayar. Kalau belayar itu mereka datang ke mana? Mereka akan singgah di pelabuhan di Sumatera dulu. Dia tidak akan mai ke Kedah Tua dulu. Sebab Kedah Tua ni selepas Aceh itu. Jadi Sumatera ini, Rosli, dia adalah seperti sampan sengit tau. Kawasan di bahagian barat itu tinggi. Tapi bahagian timur rendah. Justru kita dapati Palembang sekarang ini adalah kawasan tepi pantai. Betul. Nampak tak? Jadi dia akan datang jumpa dengan Batak, jumpa dengan orang di Redang. Redang tu tulisannya Rencong, orangnya di Redang itu. Kemudian tulisan Bugis di Sulawesi, tapi hasil daripada pelayaran itu. Kemudian Mandailing, kemudian Kerinci, Bugis dan sebagainya. Bugis itu. Kalau tengok ya, tulisannya adalah hasil daripada tulisan pengaruh Phoenician. Tulisan Phoenician, tapi kalau dia berubah, katakan kalau Phoenician kata macam ni. Tapi kita tengok dalam Batak ataupun Rencong ataupun Bugis ke Mandailing ke Kerinci, dia akan kata macam gini. Sengit. Asal Perancis ni dia akan sengit. Sengit apa? Sebab apa? Sebab orang yang menerima itu sudah berubah. Maksudnya pemikiran manusia ini tidak boleh statik.
Dan juga dipengaruhi dengan budaya setempat. Budaya setempat. Jadi dia akan berubah 90 darjah degree. Tapi asasnya Konsepnya, that is the concept came from that kaum tu. Tribe tu. Dan ada buku tu menunjukkan mereka ini sudah berlayar di seluruh dunia. Dan orang kita belajar buat kapal dengan mereka. Sebab tu kapal kita yang pertama nama Finisi, tapi orang marah kata Finisi tu daripada Sulawesi, Bugis. Iyalah, tu kita dah ambil kat tengah. Yang first kali. Asasnya. Sebab tu saya kata ngaji ni kena ngaji sampai habis. Orang kita ni mengaji separuh. Ataupun tengah-tengah. Nanti dia nak bagi pendapat tau. Dan kita jumpa, ni menarik lagi, kita jumpa tulisan di Jepun, di atas batu bersurat Misakubo. Tulisan Phoenician. Maksudnya Rosli, mereka sudah sampai ke Jepun dan sudah ada sampai ke China. Kita jumpa ada data Prof Mokhtar yang inform pasal penemuan kapal di China daripada Mesopotamia berusia 8,000 tahun. Jadi dia that range lah. That period. That period lah. Maksudnya itulah tulisan orang-orang yang daripada kawasan ni naik ke atas pergi ke China. China pun ada peringkat awal tulisan China pun ada pengaruh Phoenician. Saya ada artikel dia. Penulis tu kata, saya pun heran macam mana how could been influenced by the Phoenician from the Palestine apa semua tu daripada Lebanon semua tu. Maksudnya di sini mereka sudah berjalan dan merebak. Mereka hebat dalam maritime. Jadi kenapa pula kita ni tak kekal dengan tulisan tu? Kita ada dua sebab. Pertama sebab datanya syekh-syekh tadi membawa pelajaran Arab. Tulisan Arab. Dan orang Melayu dia nak soundkan dia punya bahasa itu tidak ada dalam Arab tu. Macam ngaca semua tu. Ditambah dalam penulisan Arabic alphabet itu. Kenapa mereka tinggalkan? Sebab kenapa tinggalkan rencong itu? Ada yang belajar tapi tidak diberi penekanan. Kerana mereka nak belajar Quran. Nak belajar Quran sebab 1300 tu Rasulullah dah wafat dah. Nampak tak? Nak belajar Quran, agama Islam perlukan tulisan Jawi, tulisan Arab. Tapi orang Melayu dia tidak boleh nak sound tu kan. Tak semua orang boleh. Tak semua orang seperti Daud Al-Fatani boleh bercakap Arab semua. Jadi kebanyakan orang tak boleh. Jadi dia orang create another alphabet, adding another alphabet in the Arabic alphabet tu. Nampak tak? Yang itu dia jadi tulisan Jawi tu. Tulisan Jawi tu. Jadi dia bunyikan sound itu based on the Malay sound. Nampak tak? Lepas itu bila tiadanya lama-lama dah kan tok nenek kita, tok kita, ayah kita tu kan pandai Jawi. Tetapi bila pula tukar pula ada 1950 ke atas lah ni. Apabila berlakunya 1960 itu berlaku penjajahan, dia nak iris. Dia kata kalau kita tulis Jawi, kita tidak international. Dia nak tukar kita tulis kepada Latin and write in English. Ini berbalik juga dengan keadaan sejarah ketika itu di mana British membeli jiwa raja-raja kita. Betul? Yes. Itu betul. Dia membeli. Jadi bila dia melihat raja-raja menggunakan itu, maka rakyat jelatanya mengikut. Tapi maksudnya di sini Rosli, itulah tulisan asli masyarakat di alam Melayu ini. Tulisan rencong. Rencong ke Bugis, makna tulisan yang ada pengaruh Phoenician. Dia bukan tulisan Arab. Buktinya apa? Di Jepun kekal. Di Jepun dia jaga sebab Jepun tidak ada penjajahan. Betul. Kalau datang pun dia try jaga dia punya tu. Sama juga seperti di Thailand. Di Thailand kekal. Kekal. Kerana mereka tidak dijajah. Mereka tidak dijajah. Di China kekal. Maksudnya tulisan itu dalam bentuk paku tu. Maksud masih ada. Dan tulisan Jepun orang kata tu tulisan Hebrew semua. Sebenarnya ni tulisan bangsa ni. Bukan tulisan Hebrew. Hebrew itu baru. Hebrew itu baru dicipta pada kurun yang ke-12 oleh Ibnu Ezra. Oleh Ibnu Ezra apabila mereka mendapati macam mana nak cari identiti mereka. Sebenarnya tulisan itu daripada tulisan orang tu. Daripada Phoenician, daripada Aramite, daripada
Keldan apa semua tulisan orang. Itu. Prof, kita ada satu lagi soalan terakhir, Prof. Okey, nasihat Prof kepada pembaca, penonton channel ini tentang bahasa Melayu, budaya Melayu ini sebenarnya wajar kita angkat kepada satu tahap yang lebih tinggi berdasarkan pembacaan ataupun apa yang sejarah tertera di sejarah Tamadun Melayu itu sendiri. Boleh Prof bagi sedikit nasihat ataupun kata-kata kepada halayak di luar sana? Okey, pandangan saya, kita nak mengekalkan jati diri Melayu, nak menaikkan kehebatan bangsa kita, ada beberapa elemen yang perlu kita buat. Yang pertama, kita kena tukar silibus. Maksudnya silibus sejarah itu. By hook, by crook, nak atau tidak mesti. Sebab dia melibatkan generasi yang kecil ini akan membesar. Betul. Dan biarlah maklumat yang dah sampai ke telinga dan masuk kepada pemikiran mereka, maklumat yang kita bincangkan ini. Ya. Kena tukar. Katakan susahlah dekat KPM semua tu, maksudnya kena ada usahalah. Susah macam mana pun, berilah tahu benda yang betul. Ya. Kepada orang ramai. Kalaulah tak terima juga, kita ada alternatif. Ya. Sekolah-sekolah pondok, sekolah mak tafiz, yang bahagian swasta ni, kita boleh buat buku teks. Ya, buat penambahbaikan. Penambahbaikan. Kena bercerita tentang cerita yang sebenar. Yang kedua, Prof? Yang kedua pula, perlu ada epik-epik, filem-filem epik Melayu dan dokumentari alam Melayu. Betul. Saya setuju. Ya, filem-filem epik ini, kalau kita tengok Mak Kilau kan mendapat sambutan sebab orang Melayu dahagakan. Ya. Dahagakan filem-filem begitu. Jadi, dengan filem-filem epik begini, dia akan menaikkan lagi jati diri Melayu, dan filem ini biarlah ke peringkat internasional. Jangan peringkat yang lokal saja, bukan. Kita, bagi saya filem-filem yang tidak berkualiti itu kita kurangkan. Ya. Kita pamerkan filem-filem epik yang boleh menaikkan semangat kita, jati diri, dan bongkarkan balik apakah watak-watak yang boleh kita kedepankan sebagai tajuk filem-filem itu. Biarlah filem itu, bila tengok watak tu, oh aku nak tengok. Ya, sini kita dah dengar dah gini-gini. Ya. Jadi pembuat filem itu, penerbit filem itu perlu merujuk kepada sources yang betul. Betul. Mana mesti ada orang menceritakan ini sourcesnya. Buktinya ini. Kita datangkan buku-buku. Dia jangan penerbit filem itu buat filem yang untuk tujuan komersial semata, tak boleh. Biar dia kena tujuan komersial satu, tapi maklumat tu biar betul dan biar menarik. Dan bila ada gabungan dua ni, bila ada menarik info yang betul, sources yang betul daripada catatan Arab, catatan Cina, catatan Hindia, ya, komersial tu akan datang. Betul. Bila bertapak sesuatu yang benar, yang jelas, orang akan percaya. Itu saja. Yang ketiga, Prof? Yang ketiga, saya rasa kita sebagai orang Melayu ni kena ubah sikap lah. Jangan bila ada info tentang Melayu, ya tidak semua, tetapi kena ubah sikap bangsa Melayu ini supaya anda ini kekal lah seperti tidak, supaya anda tidak nampak dijajah, tidak terjajah. Walaupun sudah merdeka tetapi masih terjajah mindanya. Buat apa? Merdeka ini maksudnya mindanya free. Betul. Seperti tok nenek leluhur kita. Kenapa mereka tu boleh bekerja, boleh buat yang besar, boleh itu, boleh ini? Kerana mereka itu tidak pernah dijajah. Mereka free, bebas untuk melakukan apa saja. Dan mereka berjiwa besar. Untuk melahirkan berjiwa besar, you perlu free daripada dijajah oleh orang. Betul? Itu. Satu lagi, Prof? Satu lagi, apa lagi? Yang empat ke tiga, Prof, cakap ni? Tiga lah, cukup lah. Tapi yang keempat ni bolehlah, insyaAllah. Kita sendiri kena, dalam medsos ni, kena ada satu sikap untuk memperjuangkan bangsa. Ya. Memperjuangkan bangsa dalam bentuk yang bersih lah dan sopan lah. Kena banyak membaca lah. Anak-anak Melayu kena banyak membaca.
Itu saja. Siapa-siapalah kisahnya. Okey. Terima kasih Prof, dan saya yakin apa yang Prof kongsikan ni hanya secebis saja, sekelumit saja sebenarnya. Sebab kita tidak mempunyai masa yang panjang, walaupun kita tidak mempunyai waktu siaran yang terhad, tetapi mungkin kita boleh melakukan rakaman yang seterusnya selepas ini untuk siri-siri yang akan datang. Jadi bagi pihak majalah Dewan Bahasa DBP dan juga pihak editorial majalah Dewan Bahasa, bagi ruangan Wawan Sabda Bahasa ini, kami sangat berbesar hati dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof kerana menjayakan segmen Wawan Sabda Bahasa. Seperti yang Prof cakap tadi, kena banyak membaca, kena ubah mentaliti dan kena yakin bangsa Melayu tidaklah seperti yang kita lihat pada hari ini, dan bangsa Melayu juga tidak kurang hebat sebagaimana bangsa-bangsa yang lain, dan mungkin kita lebih hebat dari bangsa yang lain jika kita mempunyai jati diri yang besar, Prof. Yes, betul. Ya. Dan untuk itu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kru saya, Azrul dan juga Ikmal yang telah menjayakan rakaman di pejabat Prof yang telah melahirkan seorang cendekiawan yang hebat di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Kita berjumpa lagi bersama dengan pempengaruh ataupun influencer yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.